Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini kita akan mulakan satu perkongsian lah mengenai asas pengurusan keuangan diri dan juga asas pengurusan perniagaan. Okey, kenapa benda ni perlu? Sebab jika kita tak jaga kita punya pengurusan keuangan, sama ada untuk diri sendiri ataupun perniagaan, jadi kita payahlah nak tahu apa kita punya perancangan, kita punya berapa baki di tangan. Jadi sebab itulah benda ni sangat-sangat penting untuk diri kita sendiri dan juga untuk perniagaan. Jadi kita akan mulakanlah, okey, sesi perkongsian hari ini. Okey, salam perkenalan. Saya Rahanita binti Abdul Rahman. Saya adalah pensyarah daripada Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kulim. Okey. Ni adalah saya punya nombor telefon. Kod lepas-lepas ni ada apa nak tanya saya, bolehlah PM tepi. Okey. Okey. Jadi sebelum kita masuk, kita nak bincang dululah. Apa itu wang? Sebab kita duk sebut wang tu kan, duit. Kita tak tahu apa sebenarnya tu wang. Okey, so wang, apa itu wang? Wang adalah mata wang semasa yang mempunyai nilai hukum. Maksudnya dia mempunyai nilai. Oleh itu digunakan sebagai alat pembayaran untuk pertukaran ekonomi. Maksudnya kalau tak ada wang, tak ada duit, kita tak boleh nak membeli. Sebab dengan wang lah sebagai alat pertukaran untuk pertukaran ekonomi. Alat pembayaran. Okey. Kalau dulu-dulu sistem barter. Okey, A ada beras, B ada ikan. So kita tukar. Itu pun nilai hukum juga. Maksud dia waktu tu nilai hukum dia adalah pertukaran barang. Tapi sekarang ni kita menggunakan wang. Okay? Ini terutama terdiri daripada duit shilling, duit wang kertas. Walaupun cek, kad dan wang elektronik juga yang telah disatukan dalam konsep ini dalam beberapa dekad kebelakangan. Maksud dia okey, maksud dia wang ni sama ada wang duit shilling, duit kertas, cek, kad ataupun wang elektronik kan, kad debit ke apa, itu pun adalah wang. Okey. Okey. Ini ringgit Malaysia. Okey, kalau baht macam lain pula kan. Jadi setiap negara dia ada wang dia sendiri, nilai dia sendiri. Kalau kita Malaysia memang ringgit Malaysia lah. So adalah macam ni lah ringgit Malaysia kita. Yang warna biru tu kita tahu dah duit RM1 kan. Budak darjah 1 pun tahu kan, wang biru kecil ni memang RM1. Kalau yang warna hijau RM5. Yang macam nak warna orange tu RM20. Yang warna merah muda tu RM10. Macam tu lah. Ini adalah ringgit Malaysia, wang kertas ringgit Malaysia. Okey, lepas tu shilling. Okey, shilling sekarang ni tu yang dah warna emas-emas tu pun ada 50 sen, 20 sen kan. Okey, ini adalah ringgit Malaysia. Okey, ringgit ni lah yang semua orang perlu kan. Memanglah ringgit ni kita tak boleh pun beli kebahagiaan, tapi kita kena dalam hidup kita perlu ringgit Malaysia. Okey. So, okey, lah ni kita nak tahu pula apa dia jenis-jenis wang. Maaf kat atas tu ada typing error. Okey, jenis-jenis wang. Okey, ada wang tunai. Wang tunai tu apa? Wang tunai atau tunai adalah yang ditunjukkan dalam bentuk duit shilling atau wang kertas untuk membuat pembayaran atau transaksi ekonomi. Duit kertas lah kita beli, kita bayar kan. Semua sama ada duit shilling ataupun duit kertas. Okey. Okey, wang plastik. Apa dia wang plastik? Tadi wang tunai. Tunai yang kita pegang dekat tangan tu kan, duit RM5, duit RM10, duit RM1, duit shilling. Okey. Wang plastik adalah konsep yang digunakan secara tidak formal untuk merujuk kepada kad debit, kad kredit berbanding dengan wang tunai. Tu kita panggil kad plastik. Kan? Kad plastik ni penting kan? Bila ni mungkin ke depan nanti macam dekat negara-negara lain, mereka dah tak pakai tunai, semua orang pakai kad. Okey, kita pun nanti ke arah tu. Sebab sekarang ni kebanyakannya semua kedai-kedai, supermarket kebanyakannya semua dah pakai kad debit. Okey. Wang elektronik. Wang elektronik ni macam mana pula?
Wang elektronik ni adalah salah satu yang dikeluarkan secara elektronik melalui penggunaan rangkaian komputer, internet dan sistem nilai yang disimpan secara digital. Contohnya sekarang ni yang orang duk cakap-cakap pasal Bitcoin kan. Itu adalah wang elektronik atau berfungsi sebagai kaedah pembayaran digital yang setara dengan mata wang. Okey, ni mungkin ke depan kita pun pakai macam ni kan. Okey. Okey, ni baru kita nak masuk. Apa itu keuangan? Apa itu keuangan? Penting ke keuangan ni dalam hidup kita? Penting, okey? Keuangan adalah suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Pentinglah. Kita nak beli apa pun mesti kena ada wang. Kan, tak kira lah wang tunai ataupun wang plastik. Mesti ada wang. Takkan kita pergi supermarket, kita beli roti, kita beli beras, lepas tu kita ambil saja balik. Tak boleh lah kan? Okey. Keuangan ditakrifkan sebagai pengurusan wang. Macam mana kita nak menguruskan wang tu. Kita ada duit, kita ada pendapatan, macam mana kita nak menguruskan wang tu. Dan merangkumi aktiviti seperti pelaburan, pinjaman, simpanan dan ramalan. Dia pelaburan pun dengan wang, pinjaman pun wang, okey? Semua wang, merangkumi semua aktiviti lah. Okey, semua orang perlu merancang keuangan masing-masing. Tak kira lah sama ada kaya ataupun miskin. Semua orang kena merancang. Budak sekolah pun kena merancang. Yang duduk asrama, tiap-tiap minggu balik, mak dia bagi RM50 pun kena merancang apa yang dia nak beli. Kan? Apa yang nak beli. Kita pun macam tu juga, macam saya. Tiap-tiap bulan dapat gaji. So, saya dah memang kena merancang. Merancang tu bukan masa kita dapat gaji tu, kita dapat duit tu kita merancang. Maksudnya kita dah tahu dah pendapatan kita, okey kita akan dapat, katalah kita berniaga pun. Okey kita dah tahu dah hari ni mungkin pendapatan kita RM200. Kita dah tahu dah dalam sebulan kita dah boleh tahu dah berapa pendapatan kita. So kita dah kena kita dah kena merancang keuangan kita. Kan? Okey nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak rancang keuangan sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk perniagaan. Kan? Okey. Jadi tak kira lah sama ada dia tu ada duit ataupun dia tak ada duit ke, dia memang kena merancang. Okey. Namun rancangan keuangan yang tidak dilaksanakan dengan baik akan mengundang kegagalan dalam menguruskan keuangan. Maksudnya kalau kita tak pandai merancang keuangan kita, itulah yang tak ada habis bulan kita dah tak cukup duit. Kita terpaksa meminjam. Sebab dalam pengurusan keuangan ni kita kena ada juga wang untuk bila kita ada sakit ke apa-apa bencana yang berlaku, kita kena ada juga duit simpanan untuk itu. Sebab itulah kita kena bijak merancang. Okey. Ni isu sekarang ni yang saya ambil dalam surat khabar. Tengok, rakyat Malaysia tiada simpanan. Ni masa tahun lepas 2020 yang saya ingat 28 hari bulan Mac 2020 di mana masa tu PM dia kata okey kita akan kena duduk rumah PKP kan. So waktu tu memang rakyat Malaysia semua dah jadi kelangkabut kan. Kenapa? Rakyat Malaysia tiada simpanan. Ni bukan kita saja-saja kata, ini Keratan Akhbar kajian yang dibuat. Kajian mendapati 75% penduduk tidak mampu simpan walaupun RM1,000 sebulan. Maksudnya dia tak ada simpanan. Maksudnya dia dapat duit, dia belanja habis. Dapat duit, belanja habis. Sama ada belanja habis tu memang tak cukup. Dia memang atas-atas urat saja kan. Nak bayar sewa rumah, nak bayar apa semua kan. Anak nak belajar. Yang tu kita kata memang nak buat macam mana kan. Tapi yang mana ada duit ni, dia boros dan dia tak simpan. Sepatutnya dia kena simpan. 46% pencarum KWSP bawah 55 tahun tiada jaminan persaraan. Jadi 5.8 juta simpanan kurang 10,000. Ini utusan Malaysia kata 25 September 2021. Baru-baru ni saja. Okey. Ini isu rakyat Malaysia. Okey. Ni isu yang terbesar ni. 75% rakyat Malaysia tiada simpanan 1,000 pun. RM1,000 Malaysia pun. Maksudnya dia tak ada simpan. Tak kisahlah di mana, di tabung haji ke, di amanah saham ke kan. Dia tak ada simpanan langsung. Ada kalangan mereka yang terpaksa hidup dalam keadaan gali lubang tutup lubang atau berhutang sepanjang masa. Ni isu rakyat Malaysia. Okey. Ini statement yang dikeluarkan oleh Bank Negara. Okey. Inilah yang saya baca, yang saya kata tadi tu, yang 7% rakyat Malaysia oleh Bank Negara Malaysia.
kesedaran rakyat memiliki dana kecemasan masih kurang. Dana kecemasan tu yang kita kena simpan tu. Contoh pendapatan kita sebulan 1,000. Contoh katalah kita kena simpan sekurang-kurangnya 10%. 10% kita kena simpan. Simpan tu yang kita simpan maksud dia kita walaupun apa berlaku kita kena simpan juga. Maksudnya kalau katalah apa-apa berlaku lah, kita bila kita dah simpan kita kena abaikan duit tu. Tu maksud dia kita simpan untuk dana kecemasan. Okey, so hari ni kita nak masuk 2 topik dalam pengurusan keuangan. Satu pengurusan keuangan diri dan satu pengurusan keuangan perniagaan. Okey, pengurusan diri ni untuk diri kita lah. Sama ada kita ini seorang penjawat awam, kita seorang usahawan, kita seorang pelajar, ataupun kita seorang isteri, kita seorang isteri suri rumah kan. Mesti suami kita bagi duit kat kita. So kita kena pandai mengurus keuangan. Okey. Kalau pelajar, dia kena pandai urus keuangan diri dia lah sebagai seorang pelajar. Kalau seorang penjawat awam pun macam tu, dia kena pandai mengurus keuangan diri. Usahawan lagi lah. Sebab ada seorang usahawan saya tu, yang tu tak apa, nanti kita masuk bab keuangan perniagaan. Untuk keuangan diri tu, itulah kadang-kadang bila kita dapat gaji kita, gaji awal ujung bulan kan, dah dapat gaji 25 hari bulan, tak sampai 15 hari bulan lagi kita dah habis gaji dah, sebab kita tak ada pengurusan keuangan diri. Okey, so mari kita tengok apa itu pengurusan keuangan diri. Okey, statistik menunjukkan lebih separuh daripada rakyat Malaysia berdepan kesukaran untuk mempunyai simpanan yang bertahan lebih dari 3 bulan apabila kehilangan sumber pendapatan. Ini macam mana ni? Maksud dia, ada kajian yang dibuat, kita ni sebagai seorang rakyat Malaysia, kita sebagai seorang manusia lah maksud dia, kita ni kena ada simpanan untuk apa-apa berlaku, kecemasan yang berlaku. Macam baru ni, masa tahun 2020 lah, masa COVID tu, ramai orang menjadi stres. Ramai orang menjadi menjadi hidup tu jadi yang dulu bahagia, dulu sat-sat pergi berjalan, pergi overseas apa semua kan, sekarang dah hilang sumber pendapatan. Sebab apa? Sebab tak menyimpan. Okey, ikut kajian pakar ekonomi, dia kata kita sekurang-kurangnya kena simpan lebih daripada 3 bulan. Contohnya, katalah simpanan kita untuk 10% bulan pertama, contoh 100. Maksud dia kita kena simpan lebih lah. Contohnya macam ni, kalau 100 kita simpan, maksud dia kita kena ada 300 ataupun 500. Kan, untuk apa-apa berlaku. Ini menyaksikan bahawa rakyat Malaysia tidak bersedia berhadapan dengan situasi kecemasan. Masa COVID itulah bila semua orang, ramai orang kena berhenti kerja. Kan, tengok industri-industri yang banyak kena berhenti kerja. Bila kena berhenti kerja, kita berhadapan dengan situasi apa? Situasi tak ada duit. Bila tak ada duit, tak ada sumber pendapatan, kita nak kena bayar sewa rumah, nak kena bayar ansuran kenderaan, tu makan minum, yang mana ada anak, ada keluarga, pampers anak, susu anak, makan keluarga kan. Jadi bila jadi macam tu menyebabkan rakyat Malaysia yang mana yang hilang kerja menjadi stres. Okay. Berlatih mengurus wang sendiri. Kebanyakan orang dilatih untuk mencari wang, tetapi tidak ramai dilatih untuk menguruskan wang apabila telah memilikinya. Maksud dia, kita ni memang sekarang ni selalu, daripada dulu-dulu lagi, semua kita dilatih macam mana kita nak cari duit, macam mana nak cari duit. Okey, cari duit. Bangun pagi saja ingat nak cari duit. Tapi kita tak dilatih untuk menguruskan duit bila kita dapat. Okey, bila kita dapat, kita dah plan dah nak beli ni kan. Yang mana kereta tu ada lagi, nak beli kereta baru, nak tambah rim lah apa semua kan. Jadi kita tak menguruskan keuangan kita dengan baik. Okey, kita tak tahu kita tak menyimpan, kita tak menabung. Okey, masa yang terbaik dan sesuai untuk melatih seseorang individu tentang kepentingan pengurusan keuangan ialah sewaktu individu itu masih di bangku sekolah lagi. Okey, waktu tu lah kita kena melatih. Okey, cuba kita tengok kawan-kawan sahabat-sahabat kita bangsa Cina kan.
Cuba tengok mereka macam mana. Mereka pandai dalam pengurusan keuangan sebab mereka dilatih daripada sekolah lagi, daripada kecil-kecil lagi daripada dilatih menyimpan. Mereka ni memang dilatih menyimpan. Okey, kita tak melatih anak kita menyimpan. Okey, jadi lepas ni kita kena start lah ajak anak-anak kita menyimpan. Yang mana remaja-remaja, pelajar-pelajar yang belum ada yang belum pandai mengurus wang, startlah simpan duit. Beli tabung, simpan duit. Walaupun kita simpan duit shilling. Sebab saya mula-mula dulu, bapa saya latih saya, arwah bapa saya latih saya, simpan duit shilling 5 kupang. Duit shilling 5 kupang tu. Kalau beli apa-apa, kita dapat balik balance tu 5 kupang, duit shilling 5 kupang tu memang tak tukar dah. Memang simpan. Bila habis, bila selalunya time raya kan kita dapat duit banyak kan, pergi jalan rumah orang lah, dapat duit banyak, lepas tu adik-beradik mai bagi. Waktu tu bapa saya dah habis raya selalu akan ambil duit kami pergi simpan di tabung haji. Buka kat kami tabung haji, duit raya tu memang pergi simpan tabung haji. Dan juga duit shilling yang saya simpan tu lah. So adik-adik saya pun memang kalau dapat duit shilling 5 kupang pun semua masuk tabung. Ajak daripada anak-anak kita daripada kecil lagi untuk menghargai wang. Kan, maksud dia sekarang ni kita tengok lah duit sekupang, duit 2 kupang duduk atas lantai macam tak ada harga. Kutip, simpan. Okey, simpan. Ajak anak-anak kita simpan duit. Kalau kita bagi duit pergi sekolah RM1, ajak dia suruh simpan sekurang-kurangnya 2 kupang. Ataupun sekupang. Simpan. Okey? Okey, hari ni saya akan cerita 10 tips pengurusan keuangan peribadi untuk kita nak financial freedom. Maksudnya kita nak free. Kita nak hidup kita tanpa beban. Okey? Sebab kalau hidup dengan beban hutang ni, ya Allah. Kan? Bukan saja beban hutang, kalau kita duit tak ada pun. Kan, gaji lagi 10 hari. Duit dah habis. Memang stres. So kita kena bijak. Okey, mari tengok yang pertama. Yang pertama, buat belanjawan dan rancang keuangan. Kita kena buat, mulai hari ni, buat belanjawan dan rancang keuangan. Okey, katalah macam saya lah, contohlah kata, saya penjawat awam. Lepas tu saya katalah anak saya dapat terima surat tawaran belajar. So, bukan bila dapat surat tawaran belajar tu baru kita nak start merancang simpan. Bukan. Maksud dia, kalau kita tengok macam saya tanya sahabat-sahabat saya yang berbangsa Cina, mereka ni kalau anak lahir anak tu jatuh, maksud dia orang tua kata jatuh ke lantai tu, dia dah start menyimpan untuk anak. Dia menyimpan macam mana? Dia beli insurans, yang ada simpanan untuk anak. Jadi bila anak tu dah cukup umur nak masuk belajar, dia dah buat keluar duit. Duit tu dah ada orang untuk anak. Jadi saya pun bila anak saya lahir yang pertama, yang kedua, yang pertama saya buat simpanan ASB. Yang pertama saya buat simpanan ASB, saya simpan duit ikut umur dia kata dia nak masuk belajar. Jadi waktu tu bila kita dah ada belanjawan, yang tu memang kita simpan tiap-tiap bulan. Bila kita simpan, kan, jadi kita potong gaji kita. Jadi dia memang kita dah tak boleh nak ni, dah tak ada kita punya komitmen yang tu. Jadi itulah kita punya rancangan keuangan kita. Kita rancang keuangan untuk anak kita bila umur 18 dia nak sambung belajar. Okey, kita dah ada duit untuk tu. Sebab tu kita kena buat rancangan keuangan dan buat belanjawan. Okey, ini yang selalunya pakar-pakar keuangan cadangkan kat kita. Bahagikan pendapatan bulanan anda mengikut kategori ini. 50 untuk komitmen, 30 untuk keperluan, 20 untuk simpan. Okey, tak kira lah sama ada anda penjawat awal ataupun usahawan. Katalah pendapatan anda jual nasi lemak tiap-tiap pagi. Pendapatan anda sebulan 2,000. Contoh pendapatan 2,000. Okey, 2,000 tu tolak komitmen. Komitmen 50%. 1,000. 1,000 tu adalah untuk komitmen. Makan, nak bayar tu, makan lah, selalunya komitmen ni makan. Okey, 30% keperluan. Keperluan ni nak bayar bil api, bil air, bil astro, bil line telefon. Komitmen tadi tu makan, yuran anak, apa semua tu. Okey. Komitmen ni itulah yang nak bagi dekat mak kita, nak bagi kat pak kita, masuk dalam 30%. 20% lagi simpan.
20% lagi simpan. Kalau tadi contoh kita pendapatan kita 2,000, maksud dia 200 kita simpan. Kalau tak boleh 200, 100 kita simpan. Mesti ada simpan. Tiap-tiap bulan mesti simpan. Okey? Okey, ada lagi contoh. Okey. Ini kalau untuk cadangan lain, formula duit gaji 30, 60, 5. Okey, 30 itu untung. Untung ni maksud dia untuk simpanan ASB, tabung haji, saham, takaful. Yang ni simpan, kita untung ni pasal apa? ASB kita ada dia punya ujung tahun kan kita akan dapat dia punya bonus. Kan? Berapa kita akan dapat. Itu kita panggil tabung, kita panggil untung. Terpaksa ni 60% untuk komitmen. Komitmen tu kita nak bayar loan kita, loan kereta, loan rumah semua kan. Bil api, bil air, apa semua, duit sendiri. Nak simpan, duit sendirilah untuk kita nak bayar duit tuition anak lah, apa semua, duit ibu bapa. Itu di bawah 60%. Terpaksa. Okey, kemudian yang sampah, perbelanjaan ubah-ubah. Yang sampah ni yang kita nak pi bawa family makan KFC ke, McDonald ke, nak pi tengok wayang ke, nak pi jalan-jalan ke. Ini 5%. Okey. Yang bocor ni bukan keperluan. Maksudnya kita nak bayar Astro, kad kredit. Ni pun kita kena bayar komitmen kita juga. Kan? Jadi yang ni bukan keperluan 5%. Jadi kita kena pandailah simpan. Kita kena pandai bajet lah. Okey, yang sampah tu berapa? Kalau katalah kita plan nak pergi holiday hujung tahun. Jadi yang sampah ni kita bubuhlah 10% ke? Ataupun 5% kita istiqamah. 12 bulan tu memang kita simpan. Okey, untuk kita nak pergi holiday. Ini adalah formula. Sama ada yang tadi ataupun yang ni. Okey. Okey. Buat anggaran belanjawan berdasarkan formula yang mudah untuk diikuti. Contohnya macam tadilah 50, 30, 20 ataupun 60, 30, 5, 5. Okey, yang ni formula dia masing-masing boleh letak sendiri. Tapi yang selalunya dibuat macam nilah, 50, 30, 20. Okey, kalau saya buat 50, saya yang simpanan tu saya letak 10%. Yang simpanan tu saya letak 10%. Okey? Okey, bahagikan pendapatan kepada 3 kategori. Ni yang 50, 30, 20. Okey? Yang 50% tu untuk keperluan dan mustahak. Maksudnya yang ni lah yang kita nak bayar duit tuition anak, duit makan kita, duit pakai kita, kan? Semua-semua ni yang mana mustahak 50%. Contohlah gaji 10,000, 5,000 untuk tu saja. Contoh, okey. 30% untuk kehendak dan bayar hutang. Ni bayar hutang kena lah ni. Hutang kad kredit, hutang rumah apa semua, 20% untuk simpan. Yang ni memang paksa rela. Okey, tapi saya tak simpan 20%, saya simpan 10%. Nanti saya tunjuk macam mana saya simpan duit. Okey? Bukan nak tunjuk-tunjuk, kita just nak share. Okey? Sebab dulu saya cuma saya berasa bulan ni saya nak simpan 1,000, saya simpan. Bulan ni saya berasa nak simpan 500, saya simpan. Kadang-kadang bulan ni nak beli sofa lah, tak payah simpan. Tak boleh macam tu. Kita mesti istiqamah. Sebab tu kita kena letak berapa persen tu, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Maksud dia kalau kita ada lebih, kita simpan lebih. Tapi jumlah yang kita kata kita nak simpan tu mesti kita simpan. Okey? Okey. Ini adalah 10 tips pengurusan keuangan peribadi yang saya nak share. Okey, cara saya simpan. Okey, macam mana kita buat? Yang mula-mula sekali, tabung subuh. Tabung subuh. Tabung subuh ni saya belajar daripada arwah bapa saya. Okey, memang ada. Kami dulu dekat depan tu bapak saya beli ni je tong biskut biskut 4 segi tu. Okey, memang pagi-pagi lepas solat subuh kita akan letak duit dalam tu. Tak kisahlah berapa pun. Janji kita letak dan kita ikhlas. Waktu kecil-kecil dulu letaklah 2 kupang ke, sekupang ke, kan. Tapi sekarang ni kita macam tu lah. Kalau saya tengok dalam beg saya ada RM5, bubuh RM5. Kalau dalam beg saya ada RM3, letak RM3. Kalau ada RM10, letak RM10. Dan duit ni kita tak letak tabung subuh ni, dan memang kita akan sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali kita akan kira. Macam saya di rumah ada 6 orang, so kita akan kira berapa dan kita akan pergi sedekah. Sebab sedekah ni lah yang akan
sebenarnya menambah kita punya pendapatan kan. Okey. Yang ni memang saya buat. Okey. Yang kedua, tabung shilling 50 sen. Ada sedia. Memang yang ni daripada dulu sampai lah. Tabung shilling 50 sen. Yang ni selalunya saya akan simpan. 5 kupang ni memang saya tak akan bagi dah dekat siapa-siapa. Macam tabung shilling selain 50 sen ni, saya simpan juga dalam beg saya tu. Kalau ada 2 hari sekali ambil simpan. Kalau ada yang 5 kupang masuk dalam tabung 5 kupang, yang lain masuk dalam tabung biasa. Tabung shilling yang saya 50 sen ni selalunya saya tukar dengan adik saya sebab dia buka kantin kan. So saya akan tukar dengan dia. Tapi tabung shilling 50 sen ni saya jarang tukar. Saya selalu simpan terus di bank. Kalau saya tukar pun duit tu saya ambil simpan di bank. Okey. Tabung RM5. Tabung RM5. Kalau saya beli apa-apa, RM5 ni saya akan simpan. Akan masuk tiap bulan saya akan pi simpan duit di Bank Rakyat. Memanglah kan, saya tak, kalau kata hari tu saya tak ada langsung dapat duit RM5, tak ada lah. Tapi kalau hari tu saya dapat duit RM5, RM10, maksudnya dua duit hijau. So duit hijau tu saya masuklah tabung. Saya ada tabung, banyak tabung saya, tabung RM5. Okey, duit tabung RM5 ni tiap-tiap bulan saya akan pergi simpan dekat Bank Rakyat. Sebab apa saya simpan kat Bank Rakyat? Sebab Bank Rakyat payah nak buat keluar duit. Kadang-kadang pi teller tak duit tak ada lah kat situ. Kadang-kadang orang terlalu ramai kan. Jadi bila kita simpan, kadang ada satu bulan tu RM75. Kadang satu bulan tu ada RM50 saja. Tak malulah, bukan kita pergi jumpa orang pun, kita masuk dalam mesin saja kan. So tabung RM5 tu ada. Tabung haji 150. Yang ni tabung haji ni saya masuk dalam, saya tolak dalam akaun bank saya. Maksudnya tiap-tiap bulan dia akan tolak terus. Okey, ini adalah simpanan saya lah. Okey, 10% daripada pendapatan saya akan masuk dalam Agrobank. Pun senang. Bank Rakyat dengan Agrobank ni saya ada kad daripada lama dulu. Sebab dulu duk dapat pinjaman lah apa semua kan. Pinjaman pendidikan apa semua. Jadi kad tu duk ada saja, tak buat apa. So saya akan simpan duit dalam ni. Sebab bank-bank ni payah kita nak pi buat keluar duit. Ini adalah cara saya menyimpan lah. Yang saya menyimpan dah ada untuk saya sedekah, ada yang untuk saya simpan untuk, adalah yang saya simpan selalunya yang untuk Agrobank ni kalau macam kecemasan lah. Kalau mau saya masuk buat ke yang mana kena bayaran yang tinggi, memang saya buat keluar daripada ni. Kan. Okey, ini cara saya menyimpan. Okey, yang kedua, kita kena jejak pendapatan dan perbelanjaan. Hak ni penting. Penting sangat-sangat. Yang nombor satu lagi tu, yang nombor satu tadi penting. Yang ni pun penting. Sebab kita kena tahu jejak pendapatan dan perbelanjaan kita. Okey. Kita senaraikan semua pendapatan kita untuk sebulan. Maksud dia pendapatan kita, duit yang masuk. Duit yang masuk kepada akaun kita. Okey. Gaji kita ke? Gaji ni kalau kita usahawan, kita kena bagi gaji kat diri kita. Okey, kita tengok kita punya akaun. InsyaAllah lagi sekali nanti kita akan belajar akaun tunai. Kita tengok pendapatan kita semua, dan kita tengok kita punya baki bank kita berapa. Lepas tu kita baru tahu berapa gaji kita. Okey, kalaulah kata pendapatan bulanan kita, bila kita campur semua, katalah pendapatan bulanan kita RM10,000. Kita bolehlah bagi gaji kat kita RM2,000 ke RM3,000 ke. Kalau pendapatan kita bulan tu RM1,000 saja, kita boleh juga bagi RM500 ke untuk kita. Itu gaji. Lepas tu katalah ada allowance bonus, itu pun pendapatan kita. Lepas tu sambil-sambil kita buat part time job. Part time job ni contoh siang kerja jual apa-apa kan, malam kita pergi kerja buat ayak dekat kedai makan ke. Itu part time job kita. Okey, macam saya ni part time job saya lah. Saya mengajar. Itu part time job kita. Okey, duit yang kita dapat daripada kita jadi agent ataupun dropship. Law ni memang ramai lah orang jadi agent ataupun dropship. Yang ni lah yang boleh kita dapat pendapatan dengan mudah. Okey, contoh kebanyakannya sekarang ni founder syarikat, dia semua nak agent ataupun dropship, dan dia kata tak payah guna modal. Contoh Mama Sap, kek Mama Sap, memang dia perlukan agent dan juga dropship. Tak perlu modal. Kita cuma ambil order, kita telefon kepada upline kita, lepas tu depa yang uruskan semua. Semua kita tak payah pegang stok. Yang tu lah kita lah ni, kita kena bijak. Dalam keadaan sekarang ni, kita kalau nak jadi agent ataupun dropship, kita kena cari yang tak payah modal ataupun yang modal sikit.
Jangan modal banyak sangat, dan produk kita tak payah simpan banyak-banyak. Okey. Contoh untuk produk-produk yang mana yang tak tahan lama, lagilah kita tak payah simpan. Okey, macam Mama Sap tu dia yang terbaik lah setakat ni. Sebab pelajar saya seorang, pendapatan dia lah ni bersih dah 2,000 lebih. Dia jual, dia jadi dropship saja untuk Mama Sap. Lepas tu sekarang ni dah tukar, dah upgrade jadi agent. Okey, sebab dia tak payah buat apa, dia cuma buat promosi. Kemudian bila ada order, dia akan telefon dia punya upline tu akan urus. Dia cuma akan dapat duit saja. Okey. So, harta korun. Apa tu harta korun? Harta korun tu harta yang tiba-tiba turun dari langit. Kadang-kadang tiba-tiba mak kita kata, okey ni dapat duit apa-apa kan, bagi kat kita sikit. Itu adalah duit yang tiba-tiba, yang kita tak rancang tetapi tiba-tiba dapat. Itu adalah pendapatan kita. Okey, itu pendapatan kita. Kita kena tahu dah. Kita kena tulis apa pendapatan yang kita dapat setiap bulan. Kan? Okey. Kemudian ini adalah contoh-contoh pendapatan. Ini pendapatan yang contohnya yang pertama, gaji. Pendapatan dari kerja seharian kita, bayaran upah gaji setiap bulan. Ini kalau kita kerja, tak kisahlah kerja apa, kita akan dapat gaji. Ini adalah salah satu pendapatan. Okey, yang kedua, sampingan. Pendapatan dari kerja sambilan selepas waktu bekerja, jual online, pemandu Grab. Ini sampingan. Kalau kita lepas kerja, malam kita kerja sebagai apa-apa ke, itu adalah sampingan lah. Ini pun pendapatan kita. Okey, pendapatan pasif. Apa pendapatan pasif? Pendapatan yang dari kerja sekali buat duit dapat berterusan. Maksudnya contoh kita beli rumah, lepas tu kita sewa rumah tu. Maksudnya duit sewa tu adalah pasif. Maksudnya duit tu masuk aja. Okey, kita tulis lagu ke, tulis buku ke, kita buat YouTube ke, apa semua kan. Jadi yang ni semua adalah pasif. Yang ni bagus lah kalau siapa ada duit beli aset dan bagi sewa. Okey. Pelaburan. Pendapatan dividen setahun dari pelaburan unit amanah saham ASB tabung haji. Maksud dia yang ni memang tiap-tiap tahun ada dividen kan. Jadi yang ni adalah pelaburan. Okey, ada pakar ekonomi kata kita ni sepatutnya ada 7 pendapatan. 7 pendapatan. Dan bila kita dah ada 7 pendapatan tu, maksud dia kita memang kaya. Tapi memadalah untuk kita 4 ni pun tak apa dah. Okey, untuk 4 ni maksud dia kita ada pendapatan tetap, kita ada pendapatan sampingan, kita ada pendapatan pasif, dan kita ada pelaburan. Okey, macam ASB apa semua tu kan, yang tu. Okey, pasif ni kalau kita ada lah, kalau kita pandai tulis lagu kan, kita pandai buat buku resepi, yang ni pun adalah pendapatan pasif kita. Okey. Menjejaki semua perbelanjaan dapat membantu mengetahui apa yang telah dibelanjakan serta dapat mengawal perbelanjaan masa hadapan. Contohnya, bila kita dah tahu dah semua perbelanjaan kita, tadi pendapatan ni perbelanjaan pula. Okey, bila kita tahu semua perbelanjaan kita, kita dapat kawal lah pada masa depan. Kadang-kadang bila kita tulis apa perbelanjaan kita. Jadi bila kita tengok balik, ya Allah, sepatutnya aku tak beli pun benda ni. Kan? Kadang-kadang kita pergi supermarket, kita nak beli Maggi je, nak pergi beli mi segera Maggi saja. Tapi bila kita pergi supermarket tu macam-macam kita ambil. Bila balik rumah kita tengok-tengok, ya Allah, sebenarnya tak beli pun tak apa. Sebab itulah kita kena rekod semua perbelanjaan kita. Setiap perbelanjaan perlulah dikira, dan jika tidak dapat menjejakinya, ia boleh menyebabkan anggaran anda tersasar. Maksud dia kalau kita pergi beli, kita tak plan, maksud dia perbelanjaan kita tersasar lah. Kan, kita nak pergi beli benda macam benda A saja, tak tahu kita bawa balik macam-macam. Sebab itulah dekat supermarket, dekat kedai-kedai, bila contoh dekat Tesco, kita nak pergi bayar, dekat tepi-tepi kaunter tu ada banyak produk yang kecil-kecil. Contoh macam chewing gum, KitKat kan, Sugus, ada yang tin tu kan, Coke lah, Pepsi lah, A&W lah, ada ice cream. Benda-benda ni kenapa dia letak? Sebab masa kita nak bayar dekat cashier tu, kita tengok, lepas tu kita pergi dengan anak kita pula, dia tengok KitKat, dia tengok Sugus, ambil. Sebenarnya hak ambil tu sebenarnya hak kita dah
perbelanjaan yang tak dirancang. Tu yang membuatkan kadang-kadang anggaran kita tersasar. Kan, sebab saya tengok, saya pernah bawa anak saudara saya, sebab anak saya semua dah besar. Dia sampai dekat situ, dia ambil Kindi Biono. Ya Allah, saya ingatkan harga murah, rupanya mahal benda tu. Jadi bukanlah maksud dia kita berkira, tapi anggaran kita dah tersasar lah. Kan? Okey. Anda boleh menjejaki perbelanjaan dengan cara mencatatnya di dalam buku nota atau menggunakan aplikasi yang membantu untuk mengesan perbelanjaan tersebut. Ni kalau kita boleh tulis dalam handphone kita pun boleh. Tapi cara arwah bapa saya dulu, dia memang ada buku nota, buku 35 kecil tu. Apa yang dia beli, dia memang catat di situ. Dulu dia hisap okok, gudang garam dia hisap. So dia tulis kat situ, gudang garam. Sampai satu ketika dia tengok, ya Allah, kalau tiap-tiap hari satu kotak kan rugi saja. Last kali dia berhenti. Itulah kadang-kadang bila kita tengok buku nota tu, baru kita tahu, ya Allah, aku ni sepatutnya tak payah beli benda ni. Tak payah beli benda ni. Kadang-kadang kita beli biskut, kita tengok kotak cantik, kita beli. Balik-balik makan tak sedap, membazir. Harga RM15. Buang RM15. Sebab itulah perlunya kita mencatat dalam buku nota. Okey. Perancangan keuangan juga perlu ditulis. Ambil kertas dan tulis perancangan terhadap keuangan. Kita nak beli apa, kita tulis. Kat dalam buku tu, depan tu kita tulis perbelanjaan, kat belakang tu kita tulis apa yang kita nak beli. Lepas tu kita tik. Dengan menulis berapa bajet untuk bulan ini, minda separa sedar anda membantu individu dalam usaha membendung perbelanjaan mengikut emosi. Bila kita tulis, kita ada bajet, jadi minda separa sedar kita ni. Minda separa sedar kita ni yang akan bantu kita. Minda separa sedar. Bila kita tulis, kita ni masalah kita. Bila kita pergi kedai, kita tak tulis, kita tak plan kita nak beli apa. Kita nampak kedai tu, ada kedai baru lah, jom kita masuk. Masuk habis. Sebab itulah orang kata kedai berhantu, Iko. Kan? Kalau masuk betul, saya pun. Memanglah kedai Iko tu murah kan. Kedai RM2, kedai RM2 sekupang tu kan. Kita masuk-masuk pergi tu, bukan dia satu barang lah. Baik tak baik 10 barang, 15 barang. Kan, orang perempuan dia akan pergi tengok barang-barang dapur lah. Besen lah, apa cawan lah, apa-apa semualah. Semua dia akan, dia tengok, cantik, ambil. Macam saya lah, saya pun pernah macam tu. Saya pergi, saya tengok ada bekas tu warna hijau. Cantik lah, semua satu set. Dah ambil satu set. Okay, satu RM2 sekupang. Hak lagi. Jadi, kalau 20 barang, dah berapa dah. Kan? Itu sebenarnya asal tak masuk bajet pun, tapi terbeli. Okey, fikirkan kembali apa kesan buruk yang mungkin terjadi jika terlebih berbelanja. Maksudnya, kalau kita overspend, tu yang sampai lagi 15 hari bulan, kita dah habis dah duit. Okey, kita overspend. Okey. Jika seseorang individu bijak merancang dan selalu beringat, penjimatan akan dapat dilakukan dalam jangka masa panjang. Sebab itulah bila kita tulis kita punya bajet, minda separa sedar kita ni akan sebut. Bila kita nak beli benda-benda yang kita yang bukan dalam yang kita bukan plan, dia akan ingatkan kita. Dia akan ingatkan kita, tak ada pun dalam bajet, tak ada pun dalam duk plan nak beli, kan? Okey. Sebab itulah kita kena tulis. Okey. Ni trend dulu-dulu tau. Bapak saya dulu buat macam ni. Okey. Ni lah. Sebab dulu-dulu gaji pun tak ada dalam ni, semua gaji tiap-tiap bulan apa ni apa dia punya, bapak saya dulu kerja kerajaan juga kan. Dia akan main bubuh dalam sampul warna coklat tu. Okey, so bapak saya akan ambil buat keluar. Okey, ni untuk apa? Ini untuk duit sekolah anak, ini untuk orang barang dapur, ini untuk kereta, ini untuk rumah nak bayar semua. Dulu macam ni lah. Okey, tapi sekarang ni orang dah tak buat dah lah macam ni. Tapi ini adalah permulaan. Ini adalah permulaan. Macam ni. Cuba tengok kat sini. Duit masuk, duit keluar, baki akhir. Tulis macam ni. Bila tulis macam ni memang nampak macam alahai. Lecehnya. Memang leceh. Tapi sebenarnya membantu kita. Sekarang ni kan ada telefon canggih-canggih. Telefon semua kan. Boleh telefon pun boleh. Okey. Tapi sebenarnya bila kita tulis ni kita boleh tengok. Contoh lah macam kadang-kadang pergi beli macam saya lah. Saya tak boleh tengok majalah rasa dengan saji. Saya mesti nak beli.
Tapi kadang-kadang beli buah dalam plastik macam tu lah. Sampai nak beli pula tak buka tengok pun. Mau buka masa mula-mula nak beli tu saja. Boleh tengok resepi macam menarik. Macam nak buat tapi tak buat pun. Jadi kita dah boleh rancang dah. Bila pergi kedai tu tak maulah pergi bahagian buku dah. Satgi terbeli banyak sangat. Okay? Sebab tu kita kena ada buku nota. Okay. Yang ketiga, bina simpanan. Bina simpanan. Kita kena belajar. Ni nampak duit semua kan. Okey, penting untuk kita meningkatkan simpanan walaupun ia memerlukan sedikit masa. Okey, katalah tiap-tiap hari kita selama ni simpan RM1. Okey, lepas ni kita tingkatlah sikit. Okey, mungkin kita boleh simpan RM2. Macam tu. Secara tidak langsung anda sudah mempersiapkan dana kecemasan untuk diri sendiri apabila keadaan tidak diingini berlaku. Contoh kita duduk contoh pelajar duduk asrama. Okey, tiap-tiap minggu mak dia hantar RM50. Tiba-tiba minggu tu mak dia tak boleh hantar. Sebab contohlah di kampung banjir, tak boleh keluar ke apa kan. Jadi dia ada dana kecemasan. Itu dana kecemasan untuk pelajar. Kan? Okey, dana kecemasan untuk kita usahawan. Bila kita ada duit lebih, kita simpan. Manalah tahu satu hari gerai kita tiba-tiba angin mai tiup, buat lari habis semua kemah-kemah. Jadi kita dah ada dana kecemasan untuk apa-apa yang nak berlaku. Okay, sebab benda-benda yang tak diingini berlaku ni dia bukan plan pun. Tiba-tiba kita pergi tengok gerai kita, Allah, tongges orang curi. Kita pergi tengok, Allah, semalam hujan habis dah kemah-kemah kita. Jadi kita dah ada duit simpanan kita untuk kecemasan. Setiap bulan peruntukkan sedikit wang untuk dana kecemasan. Yang ni yang saya kata 10% tu. Yang saya simpan 10% ni untuk ni. Sebab saya ada ibu kan. Jadi saya simpan untuk mak saya, untuk anak-anak saya kan. Okay. Pakar turut mencadangkan untuk menyediakan dana kecemasan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan daripada gaji kita. Patutnya law ni dalam simpanan kita, katalah gaji kita sebulan 2,000, maksudnya dalam akaun bank kita kena ada 6,000. 3 hingga 6 bulan. 3 bulan kali 2,000, 6,000. Gaji kita 2,000. Jadi sepatutnya dalam akaun bank kita lah ni ada 6,000. Sebab takut untuk dana kecemasan. Okay? Wujudkan akaun simpanan yang tidak menggunakan kad ATM supaya mengelakkan anda mengeluarkan wang sesuka hati. Ni memang masalah. Sebab apa? Duit simpanan semua dalam bank. Lah ni bank pula kad ATM tak payah. Kalau dulu kita nak keluar duit, kita kena pergi jumpa kerani bank kan, kerani wang tu. Lah ni tak payah, semua pergi jolok saja. Lepas tu lah ni pula semua di hujung jari. Lah ni Shopee, 11 12 kan. Sekarang ni dah nak masuk bulan 12. Yes, year end sale. Semua tengok nak beli. Tengok kat Shopee semua di hujung jari, tekan saja. Jadi kalau kita tak ada simpanan, kalau kita tak plan, memang habislah duit kita. Okey. Budak kecil lah pun pandai. Anak saudara saya darjah 3 pandai dah. Nak shopping apa semua tak mau pergi kedai dah, semua nak order Shopee. Okey. Seringkali pakar pengurusan keuangan menyarankan seseorang individu untuk menyimpan 10% daripada pendapatan yang diperolehi. Nampak? Semua kebanyakannya pakar lah. Dulu semua suruh kita simpan 20%. Tapi lah dalam keadaan ekonomi sekarang memadalah 10%. Tapi katalah kita tak boleh simpan 10% pun tak boleh dah. 5% pun tak apa. Mesti istiqamah. Konsep ini dinamakan pay yourself first. Maksudnya kita simpan duit untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita. Okey, ni buku klasik The Richest Man in Babylon. Dia kata seseorang individu perlu menyimpan sebanyak 1/10 bahagian daripada pendapatan. Ini semua kajian dah kita buat. Memang bila kita ada simpanan tu kita play safe. Kita rasa kita dah selamat kalau apa-apa berlaku. Okey, pelbagaikan akaun bank. Ni untuk pengurusan keuangan peribadi lah. Okey, menyediakan sekurang-kurangnya 2 akaun bank untuk kegunaan harian dan simpanan. Sebab itulah tadi misalnya saya kata, saya dapat gaji 10% saya akan simpan. Saya tak simpan dalam akaun bank yang hari-hari. Macam gaji semua masuk Maybank, so saya ambil buat keluar tu saya simpan kat lain. Okey, simpanan 1 tabung haji. Okey, memang duduk situ lah. Dulu tabung haji memang seronok, tak gaduh dah nak keluar duit kena pergi jumpa mereka. Lah ni dah tabung haji pun boleh pakai kad.
Kan, kad bank Islam boleh pakai, kad bank rakyat pun boleh pakai dah. Okey. Jadi bila kita ada 2 akaun bank, bila dapat tu kita simpan, kita asingkan terus. Jadi kita pun berhemah lah sikit belanja. Meletakkan semua wang dalam satu akaun bank memang memudahkan, memang mudah. Namun senang juga untuk dihabiskan dan boleh menjejaskan simpanan jangka masa panjang. Maksud dia, kalau kita simpan, kita kata okay, memang tiap bulan potong 10%, tapi kita letak dalam akaun yang sama. Habis. Bukan pasal apa, melainkan kalau kita tu memang seorang yang jenis jenis kedekut untuk diri sendiri. Boleh lah. Okey. Asingkan duit bisnes dengan duit peribadi. Okey, yang ni kita akan masuk nanti masa kita akan lebih detail lah masa dalam pengurusan keuangan perniagaan. Tapi kita tengok juga ni sikit. Okey, kesilapan besar bagi seorang usahawan ketika melakukan bisnes adalah mencampurkan duit bisnes dengan duit peribadi ke dalam bank yang sama. Kita jual goreng pisang, duit goreng pisang hak tu lah duit bisnes, yang tu lah duit peribadi. Kita bos sekali. Tak boleh. Okey, kita kena asing. Walaupun lah kata pendapatan jual goreng pisang ala satu hari boleh 100 je, tak kisah, tapi kena bubuh dalam akaun asing. Okey, mengasingkan akaun bank peribadi dan akaun semasa. Akaun semasa ni duit bisnes lah, adalah perkara asas yang pertama ketika memulakan bisnes. Yang tu lah mula-mula sekali bila kita nak berniaga, kita kena buka akaun asing. Okay. Semua duit hasil daripada jualan yang anda perolehi masukkan ke dalam bank semasa. Okay. Memanglah bisnes tu kita punya, tapi kita nak asingkan sebab kita nak tahu hak jualan untuk hak perniagaan untuk perniagaan, hak kita dapat gaji untuk diri sendiri. Okey. Yang kelima, kena pasti keperluan dan kehendak. Yang ni lah yang selalunya kita tak tahu mana satu keperluan, mana satu kehendak. Okey. Belajar untuk mengimbangi keperluan dan kehendak anda. Maksudnya kita kena tahulah keperluan tu apa, kehendak tu apa. Pastinya setiap orang mempunyai keperluan dan kehendak berbeza serta bergantung kepada perspektif dan pengurusan keuangan. Maksudnya semua orang dia punya keperluan, dia punya kehendak tak sama. Okey, keperluan memang kita perlu untuk makanan. Semua orang perlu makanan, tapi berbeza bergantung kepada perspektif dan pengurusan keuangan. Okey, sekejap lagi kita tengok. Jika keperluan tersebut sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau dikurangkan, maka kurangkan kehendak anda. Sebab keperluan ni wajib. Kehendak ni yang tak wajib. Okey, nanti kita tengok contoh. Oleh itu, setiap kali apabila kita nak membeli, jika rasa ia agak mahal dan melebihi anggaran, berfikirlah terlebih dahulu. Ini membolehkan anda menilai semula sama ada ia benar-benar diperlukan ataupun tidak. Contoh katalah kita nak beli satu benda yang kita kata kita buat kek jual. Okey, so kita pakai oven kecil. Satu hari ada kawan mau tak beli oven dia. Dia nak berhenti dah sebab dia nak pindah. Oven dia nak jual 1,000. Okey, so bagi kita itu adalah satu benda yang agak mahal dan melebihi anggaran. Okey, so kita kena fikir dulu. Jangan terus kata okey beli. Tak boleh. Kita kena fikir dulu. Untuk apa kita nak fikir? Untuk kita nak nilai semula sama ada benda tu perlu ataupun tidak. Okey? Okey. Ketika ingin membeli sesuatu yang di luar perancangan, berhenti seketika dan beri masa untuk berfikir. Bukan 10 hingga 20 minit. Masa berfikir tu bukan 10 hingga 20 minit. Tetapi yakinkan diri untuk menunggu selama 2 minggu sebelum membeli. Ini memang strategi yang betul. Sebab tu kalau orang jual MLM, orang jual produk apa pun, dia tak boleh suruh kita buat keputusan dalam masa 10 hingga 20 minit. Dia kena bagi masa dekat kita. Sekurang-kurangnya seminggu hingga 2 minggu. Kita pun dalam masa tu kita kena fikir. Macam contoh tadi oven. Kita kena fikir, kita kena buat pro and con, kita kena buat apa kelebihan kalau kita beli oven ni, apa kekurangan kalau kita beli oven ni, apa yang kita kena bersedia. Kalau kita beli oven ni, bil elektrik tak kena naik dah. Kita kena fikir macam tu. Tapi kalau tak beli oven ni, ni kek orang duk minta banyak, tak dan nak bakar kek oven kecil. Kita kena buat macam tu. Kita kena fikir
pikat habis-habisnya. Ini kerana dalam masa itu seseorang individu akan dapat mengenal pasti sama ada barang tersebut perlu dibeli ataupun tak perlu dibeli. Ni lah bila kita tengok, bila kita tulis yang kenapa kita kena beli oven. Okey, lepas tu kita tulis apa akan berlaku kalau kita beli oven ni, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, semua kita kena tengok. Kita kena pergi survey kedai lain, kena pergi survey tengok macam mana, pergi rumah dia, pergi tengok macam mana nak guna oven dia, kan, pergi tengok apa kelemahan oven tu, memang kena survey, kan, especially benda-benda yang mahal. Jika masih difikirkan perlu selepas 2 minggu, teruskan pembelian tersebut. Jika kita dah buat dah, kita dah pergi survey, kita dah pergi belajar cara oven tu macam mana nak beroperasi, tengok betul lah oven ni masih elok, dia nak jual sebab dia nak pindah, bukan sebab oven ni memang dah nak rosak. Okey, so kita teruskan pembelian. Tapi jika kita fikir tak perlulah, oven ni pun boleh lah, maka kita tak payah beli. Wang itu dapat dijimatkan untuk perkara yang lebih penting. Tu memang sebab tu orang dulu-dulu dia macam tu. Nak beli apa pun dia tak beli. Dia pergi tengok-tengok tu, dia tak beli terus. Dia akan balik, dia akan fikir, dia akan bincang. Kemudian baru dia buat keputusan. Orang law selalunya dia tengok, dia berkenan. Sebab tu orang dulu-dulu dia membeli dengan hati. Dia akan ambil satu barang, dia akan belek, dia akan tengok. Okey, benda ni macam mana, buat dekat mana, ingredient dia apa kandungan dia, apa semua. Orang law tak, dia tengok kotak, sebab itulah pemasar sekarang ni, dia tahu dah orang yang akan membeli tu adalah generasi Z sekarang ni. Okey, dia akan tengok orang generasi Z, dia membeli dengan mata. Dia beli dengan mata. Okey, beli dengan mata baru turun ke hati. Jadi dia tengok benda tu cantik, dia akan ambil. Dia tak membaca sangat dah. Dia tengok dengan mata, dia membeli dengan mata. Okay. Kena pasti kehendak. Ni contoh, saya bagi contoh lah. Diberi peluang berniaga di tapak pasar malam, jual tudung. Contoh, kita dapat tiba-tiba orang main offer, ada tapak pasar malam kosong, kita 3 hari untuk ada karnival apa-apalah, memang orang akan mai, dijangka akan mai 10,000. So kita nak jual tudung, kita tak ada kenderaan. Okey, dia kata kalau kata berjaya, kita akan buat tiap-tiap 2 minggu sekali. So kita pun okey, kita kata okeylah, kita nak pergi jual lah, sebab kita memang penjual tudung. So apa, kita tak ada kenderaan, takkan kita nak tumpang orang. So apakah kenderaan yang perlu untuk kita ada untuk membawa barang jualan? Apa yang perlu kita beli? Tengoklah, kita nak beli van second hand ke, kita nak beli wagon ke, kita nak beli Myvi ke, kita nak beli kancil ke. So kita kena tahulah apa kenderaan yang kita nak kena beli jika kita nak jual tudung. Sebelum ni kita jual kecil-kecilan di rumah, kita jual online. Tiba-tiba orang bagi peluang kat kita untuk berniaga di tapak pasar malam. So apa, kita nak cari kenderaan apa yang perlu. So kita tengoklah apa yang kita kena perlu. Van second hand yang besar tu, perlu ke? Kita nak pergi jual tudung saja, kita rasa tak perlu. Okey, tak perlu, tak payah beli. Saya tengok seorang usahawan saya, dia jual tudung, macam-macam tudung. Saya tak tahulah macam mana dia bawa dengan kancil sahaja. Tapi pendapatan dia bukan sikit-sikit lah pendapatan dia. Okay, so kita kena bijak lah. So kita kena tahu apa keperluan dan juga kehendak kita. Okay, ni beza. Needs and want, ni beza. Kenyang juga, makan roti pun kenyang. Kita lapar, kita makan roti pun kenyang. Ataupun wants, kehendak, kita lapar, kita pergi makan dekat hotel. Itu adalah kehendak. Sama-sama kenyang juga. Okay, keperluan. Apa tu keperluan? Keperluan tu, kita perlu makan. Kita perlu makan, jadi kita boleh makan pun. Kalau kata pagi kita nak makan nasi lemak, makan nasi lemak beli kat gerai tepi jalan pun boleh. Tapi kalau kehendak, makan di restoran mewah. Itulah beza dia. Keperluan, kita perlu makan dan kita beli sekadarnya. Tapi kehendak, kita lapar, kita nak makan, tapi kita makan di tempat yang mewah. Kita perlu tempat tinggal, kita tinggal di rumah biasa saja. Tapi kehendak kita nak banglo mewah. Pakaian, kita
pakai baju biasa. Tapi bila kita dah besar sikit, kita dah pandai sikit, okey, kita nak pakai pakaian berjenama. Macam itulah. Itu perbezaan kehendak dan juga keperluan. Keperluan ni benda yang perlu wajib ada. Tapi kehendak ni benda ni tak wajib. Tapi kita hendak. Okey, kita hendak. Telefon kita perlulah ni, tapi kehendak kita nak telefon yang canggih. Okey. Ni contoh. Okey, nasi lemak kita boleh beli nasi lemak biasa aja. Tapi nasi lemak biasa ni adalah keperluan, makanan adalah keperluan. Tapi kita nak makan dekat mana? Dekat McD. Nasi lemak McD. Nasi lemak biasa tak sedap, nak pergi makan nasi lemak McD. Nak pergi dekat restoran ayam penyet, nak pergi makan ayam penyet. Itu adalah kehendak. Keperluan dia adalah nasi biasa je. Okey. Baju. Dulu mak kita beli baju kat pasar malam, kita pakai. Tapi sekarang nak jenama, nak krokodil, nak snail kan. Itu adalah keperluan dan kehendak. Jadi kita kena tahulah apa yang kita nak beli adalah keperluan ataupun kehendak. Okey, kita pelajar, kita nak beli bekas minuman kan. Bekas minuman kita pun pergi belilah. Apple Lady pun tak apalah, beli yang biasa. Okey, kalau orang yang berdapatan banyak tu, dia dah tak mau beli dah Apple Lady pun tak mau. Tupperware pun tak mau, dia nak beli Tupperware. Macam itulah keperluan dengan kehendak. Okey. Jadi yang keenam, lunaskan hutang anda. Maksud dia, bila dapat duit, kita kena lunaskan hutang dulu. Okey. Tolak semua hutang. Hutang ni hutang rumah lah, hutang kereta lah, apa-apa semua, kita tolak hutang dulu. Okey. Bayar sepenuhnya hutang kad kredit. Sebab kad kredit ni kita selalunya disebut sebagai hutang jahat. Sebab apa? Dia akan bertambah kalau kita tak bayar. Kan, dia ada dia punya berapa persen untuk kalau kita tak bayar tu dia akan naik. Okey, ramai individu yang menggunakan kad kredit mempunyai tabiat tidak suka membuka penyata kad kredit. Katalah bulan ni kita pakai 500, kita beli benda apalah, kita pergi servis kereta kan pakai 500. Jadi kita tak buka penyata kad kredit. Sepatutnya bila kita pakai 500, bulan depan kita kena bayar 500. Okey, penggunaan kad kredit yang tidak terkawal akan menyebabkan hutang kad kredit mencapai had maksimum tanpa disedari. Tak tahu kad kredit tu dah sampai maksimum. Sebab itulah ramailah golongan muda sekarang ni kan yang muflis sebab hutang kad kredit. Kebiasaannya apa yang dilakukan ialah membayar jumlah minimum sahaja setiap kali menerima penyata kad kredit. Maksudnya selalunya kita dia akan tulis, dia akan hantar kat dekat kita punya telefon. Dia kata okey, sila jelaskan kad kredit anda, katalah contohnya 300. Jadi kita bayar 300 je. Yang tu sebenarnya yang minima. Kita sepatutnya kena tengok penyata kad kredit. Berapa bulan ni? Okey, kalau kita kata bulan ni kita dah pakai 500, so sepatutnya kita bayar 500, tapi kita tak cukup duit nak bayar 500, kita boleh buat dua kali. Bulan ni kita bayar 250, bulan depan kita bayar 250, dengan syarat bulan depan kita tak guna dah kad kredit. Macam tu. Macam saya pun guna kad kredit. Saya guna jika saya bila saya ada kerja luar, saya nak guna untuk bayar hotel ke apa kan. Jadi kita guna kad kredit. Bila dapat gaji, kita dapat hari tu kita guna, katalah duduk 3 malam RM600. Kita ambil kita punya duit gaji kita tu, kita transfer, kita bayar terus kad kredit kita. Okey, supaya tak sampai maksimum. Sebaik-baiknya semua hutang kad kredit hendaklah jelaskan secepat mungkin. Itulah. Kalau tidak kita rasa kita guna sikit saja, tapi dia punya bila tak bayar tu dia akan naik interest dia. Okey, hutang baik, hutang buruk. Kita kena tahu ni, dalam hutang ni ada hutang baik dan hutang buruk. Okey, apa dia hutang baik? Hutang baik tu adalah hutang yang dikira sebagai pelaburan untuk masa depan dan bakal meningkatkan status keuangan anda dalam jangka masa pendek ataupun panjang. Contoh dia, kita hutang sebagai yang untuk pelaburan masa depan. Kan? Ciri-ciri dia meningkatkan kekayaan bersih yang dimiliki, membantu mengembang simpanan.
kadar faedah yang rendah. Contohnya pinjaman pendidikan, beli tanah, pinjaman perniagaan. Itu semua adalah hutang baik. Maksud dia bila kita kita beli tanah lah, contoh kita beli tanah, kita beli rumah, okey, kita bayar tiap-tiap bulan, itu adalah hutang baik sebab by the end rumah tu menjadi rumah kita. Okey, itu adalah hutang baik. Okey, apa dia hutang buruk? Hutang buruk ni adalah hutang yang tidak memberi kesan positif kepada keuangan anda dan juga mungkin boleh meningkatkan kos sara hidup pada masa depan. Itu hutang buruk. Tadi hutang baik. Ciri-ciri susut nilai mengikut masa, boleh menyempitkan simpanan, kadar faedah yang tinggi. Contoh apa? Hutang kad kredit lah. Hutang kad kredit ni kalau kita bayar minima, so interest dia akan naik. Okey, pinjaman kereta ni maksudnya kita beli kereta, kita bayar tiap-tiap bulan. Contoh kita beli kereta, kita bayar tiap-tiap bulan 500. Okey, lepas tu kita nak jual kereta, kita tak dapat balik dah harga tu. Dia akan susut nilai mengikut masa kereta. Okey, tak macam kita beli rumah, kita beli tanah. Itu adalah pelaburan yang baik tu, hutang yang baik, sebab rumah kita bayar, walaupun katalah kita bayar 500 sebulan, tapi hujung-hujung dia akan menjadi milik kita. Okey, tapi kereta ni memang jadi milik kita, tapi hujung-hujung nanti kita dah tak boleh pakai sampai bila-bila lah, maksud dia kan, dia akan rosak ataupun kita jual, kita tak dapat balik banyak mana yang kita beli. Okey, perbelanjaan barang kemahuan. Perbelanjaan barang kemahuan yang mahal-mahal itulah kan, yang kita beli. Contoh kita buat apa, Aeon punya kad kredit kan, kita beli. Okey, kita beli sofa ke, kita beli apa-apa yang menggunakan kad kredit ke apa, itu adalah hutang buruk. So kita kena tahulah. Macam pinjaman pendidikan macam negeri Kedah, dia tak ada berapa peratus, dia tak ada banyak mana pun yang dia charge. Kalau kita pinjam 4,000, so kita kena bayar balik 4,000. Okey, so kita kena tahu hutang kita tu hutang jahat ke, hutang buruk ke, hutang baik. Okey, yang ketujuh, ketahui cara pembiayaan semula atau penyatuan hutang. Ini untuk peribadi lah. Okey, pembiayaan semula dan penyatuan hutang adalah dua strategi yang membolehkan anda menukar kepada pinjaman yang lebih baik dengan kadar faedah rendah dan pembayaran bulanan yang lebih rendah. Contohlah kita dah ambil hutang banyak, kita ada hutang banyak dengan bank apa, dengan CIMB kita ada hutang, dengan Agro kita ada hutang, dengan Bank Rakyat kita ada hutang. Jadi kita ada banyak hutang. So kita boleh ada dua cara yang kita boleh buat. Satu, penyatuan hutang, dan lagi satu, kita buat pembiayaan semula. Okey, apa dia penyatuan hutang? Penyatuan hutang ni adalah menggabungkan semua hutang menjadi hutang tunggal. Kita pergi dekat bank, kita habaq kata kita ni ada banyak hutang. So dia akan campur semua hutang kita. Dia akan campur dan dia akan bayar. Kita tengok okey, dekat Agrobank kita ada 10,000, dia akan bayar dekat Agrobank, dia akan bayar dekat tempat-tempat yang kita ada hutang, termasuk kad kredit. Kemudian dia akan gabungkan semua hutang tu menjadi hutang tunggal. Jadi kita tak payah dah bayar dekat banyak-banyak tempat, kita hanya bayar dekat, contoh kita bayar dekat Bank Rakyat. Bank Rakyat tu dah yang buat penyatuan hutang kat kita semua. Jadi daripada banyak-banyak hutang, banyak-banyak tempat, dia akan menjadikan hutang tunggal. Ini dapat membantu menurunkan pembayaran bulanan dan mengurangkan kadar faedah. Ialah maksud dia, kita hanya hutang satu tempat, jadi faedah pun satu tempat saja. Okay. Ini penyatuan hutang. Banyak bank yang dah buat. Okay. Lagi satu, pembiayaan semula hutang. Maksud dia, menggantikan hutang sedia ada dengan hutang baru beserta syarat lebih baik seperti kadar faedah yang lebih rendah. Okey, ni contoh lah, macam kerajaan buat sekarang ni moratorium kan. Okey, macam contoh kita beli kereta, tiap-tiap bulan kita kena bayar kereta tu RM600. So kita dah tak ada pendapatan kita dulu banyak, sekarang dah tinggal sikit sebab orang tak ada duit, so kuasa beli orang tu kurang. Jadi macam mana kita nak buat? Kita pergi jumpa bank yang mana kita buat pinjaman. Contoh Maybank, kita pergi Maybank, kita habaq, okey, dulu loan ni saya dah tak boleh bayar dah RM600 sebulan untuk kereta saya. So dia akan kira semula berapa yang kita boleh bayar. Okey, daripada 600 tu dia kata, tuan, kalau saya ambil 400.5 boleh bayar tak? So kita kata tak boleh bayar lagi lah. Okey, kalau macam tu, kalau 200.5 ke 300, kalau 300 saya mampu bayar. So dia akan buat syarat baru lah.
So hutang baru, maksud dia kita tiap-tiap bulan tak payah bayar dah RM600 untuk kereta kita, kita bayar RM300. Tapi syarat lain lah, kadar faedah pun lain lah. Mungkin dulu kita kata kita bayar, kita ada 5 tahun lagi. Okey, ni mungkin bila kita buat macam ni, kita mungkin jadi 7 tahun lagi ataupun 8 tahun lagi. Tapi tak apalah, kan? Tak apalah daripada kita kehilangan kereta. Kalau kita tak bayar, nanti dia main tarik, kan? Jadi kita buat macam tu mudah. Lepas ni kalau kata ekonomi kita pun dah okey, kita punya perniagaan pun dah okey, kita bayarlah lebih. Ini adalah 2 cara untuk kita nak membantu kita lah kalau kita ada banyak hutang. Okey. Yang ke-8, beli aset dan bukan liability. Macam tadilah, rumah, kereta. Okey, rumah ni apa? Aset ke liability? Kereta ni aset ke liability? Kita kena tahu. Okey, mari kita tengok. Okey, menurut Robert Kiyosaki, Ibu Kiyosaki ni memang hebat lah. Sebab dia kalau dia tulis buku Rich Dad Poor Dad. Bila kita baca buku ni baru kita tahu, kalau kita dulu-dulu kita ingat aset kita tu apa? Aset kita tu rumah, kereta, semua aset. Sebenarnya tak. Kan? Aset tu apa maksud? Bermaksud sesuatu yang memberi pulangan kepada kita. Itu adalah aset. Contohnya kita beli rumah, lepas tu rumah tu kita bagi sewa, ataupun rumah tu kita atau kita beli rumah kedai, kita bagi orang sewa buat perniagaan dan dapat pendapatan kat kita. Jadi rumah itu ataupun kedai itu adalah aset kepada kita. Liability pula berarti sesuatu yang memakan perbelanjaan kita, macam kereta. Kereta adalah liability kepada kita. Sebab dia makan perbelanjaan kita. Okey. Dengan memiliki lebih banyak aset, sudah pasti kita akan mendapat pulangan yang berlipat ganda. Okey, tetapi sekiranya kita memiliki liability, pasti akan mengalami kebocoran dalam keuangan. Okey, sebab itulah kita nak beli apa pun kena sukat di baju sendiri. Kan? Kena sukat. Wang akan lebih dikeluarkan untuk menampung kos liability tersebut. Tengok macam kereta lah. Kan? Macam-macam lah nak kena tambah. Yang tu lah, yang ni lah, kan? Jadi menambah kos. Okey, contoh. Macam mana kita boleh kata rumah ni yang kita beli, dia adalah aset kepada kita? Contoh lah. Okey, dalam istilah perniagaan, rumah yang menjadi aset kepada kita ialah, katalah dalam rumah tu kita duduk 4 beranak. 4 lah. Mak, bapa, anak perempuan, anak lelaki. Okey. Mak duduk di rumah buat karipak frozen. Lepas tu pergi letak di kedai frozen dan orang mai di rumah beli. Mak. Anak, okey, anak perempuan dia jual sandwich, mendatangkan pendapatan. Okey. Anak lelaki dia jual ikan laga. Suami dia buka bengkel kereta, bengkel motor dekat dengan rumah tu. Jadi bila jadi macam ni semua menjadi sumber pendapatan kepada isi rumah. Itu kita panggil aset. Jadi rumah tu memang melahirkan duit. Semua orang dalam rumah tu buat duit. Itu adalah aset. Jadi ada satu masa PM kita, Datuk Pak Lah Haji Badawi tu, dia memang niat dia macam tu, melahirkan modal insan, di mana dia nak melahirkan sekurang-kurangnya satu usahawan dalam setiap rumah. Dulu-dulu Pak Lah punya matlamat lah. Okey. Jadi bila kita dalam rumah kita ada yang menjalankan perniagaan, maka menjadi aset lah pada kita. Okey, yang ke-9, sentiasa memantau dan menyemak kedudukan keuangan. Kita kena sentiasa menyemak kita punya kedudukan keuangan, supaya kita boleh tahu. Sebab lawan ni kita tak gaduh pergi bank dah, kita boleh semak semua sendiri online, kan. Kalau kita ada Maybank, kita boleh tengok Maybank to you. Kalau kita ada bank rakyat, kita boleh tengok iBank Rakyat. Jadi kita boleh tahu dah kita punya kedudukan keuangan. Okey. Okey. Tabiat untuk menyemak keadaan keuangan perlu diamalkan sekurang-kurangnya 1 jam setiap minggu. Dalam seminggu kita kena ada masa untuk kita cek keadaan keuangan kita. Ramai individu seakan-akan malu untuk memantau keadaan keuangan semasa kerana bimbang sekiranya dilihat berada dalam keadaan yang tidak mengizinkan. Kita kena terimalah. Okey, kita tak payah malu bila kita buka Maybank to you kita ke, kan, iBank Rakyat, kita tengok pendapatan kita dah tinggal berapa. So kita kena beringatlah. Okey, bulan depan supaya tak berlaku lagi benda macam ni, kita kena kita boleh buat apa, semakan semula.
Kan, jadi kita dah tahu dah, oh kita tak boleh dah. Kita tak boleh dah pergi kedai Iko selalu-selalu ni. Satgi borong, kan? Okey, mereka yang berjaya dari segi keuangan adalah mereka yang merancang dan memantau keadaan keuangan dan perbelanjaan. Memang kita kena buat. Okey, mulai hari ni masing-masing kita buatlah masing-masing. Sebab saya dulu-dulu pun saya tak pernah buat. Tapi bila kita tak buat, kita tak tahu duit kita pergi mana. Kita tak tahu duit kita pergi mana. Okey, 10, bijak memilih kawan. Hak ni kita kena bijak memilih kawan lah. Sebab kawan-kawan lah kadang-kadang kan, kita tak salahkan siapa-siapa, tapi kadang-kadang kita yang bila kita tengok kawan kita pakai macam ni, jam macam ni, so kita pun nak pakai. Kita tengok kawan kita pakai telefon macam ni, canggih, kita pun nak pakai. Kita tengok macam ni, kita pun nak pakai. Kadang-kadang beg nak pergi kelas pun nak memilih. Kadang-kadang handbag kita tengok, oh sawan tu pakai kasut, pakai beg, kita pun nak buat. Tak payah, kita adalah kita, kan? Okay. Perhatikan dengan siapa kita berkawan. Menurut Dr. Irfan Khairi dalam buku Nota Jutawan, Nota Keuangan, 86% daripada kejayaan seseorang itu bergantung kepada mereka yang berada di sekelilingnya. Maksud dia 86% kajian yang dibuat, seseorang tu berjaya bergantung kepada siapa yang berada di keliling dia. Okey, tidak semestinya mereka orang yang kaya, tetapi yang lebih penting adalah mereka yang mempunyai keuangan yang stabil dan tidak boros berbelanja. Okey. Usahawan ni pun sama juga, kan? Usahawan ni kalau dia boros, tak ke mana lah. Penjawat awam pun macam tu juga. Kalau boros, tak dan sampai bulan depan dah habis duit. Jadi siapa-siapa pun semua kena pandai merancang, mengurus keuangan peribadi. Okey. Ini cara kreatif simpan duit. Ini yang dicadangkan, tabung paksa rela. Tabung paksa rela. Yang 10% tadilah. Tabung auto deduction. Auto deduction ni maksud dia kita pergi kat bank tu, kita habang, suruh dia potong setiap bulan. Ataupun kita pergi habang kat kerani, kalau kita kerja habang tiap-tiap bulan potong 150 ke untuk masuk ke tabung haji, masuk ke mana-mana bank. Auto deduction boleh. Okey. Tabung RM5. Tabung RM5 ni buatlah tengok. Kalau kata tak boleh RM5, RM1 pun tak apa. Dia ada kiraan dia. Bayang tengok kalau sehari kita simpan RM1, 30 hari dah RM30. Kalau setahun dah berapa ringgit? Dah berapa ratus ringgit. Tu baru setahun. Kalau 10 tahun, kan? So kita boleh menyimpan. Tabung duit ganjil. Tabung duit ganjil ni macam RM5, RM20, kan? Duit tu kan jarang-jarang kita dapat. Itu kita panggil duit ganjil. Tabung duit shilling. Tabung duit shilling. Lepas tu kita pergi tukar. Tak mau pergi tukar dengan orang hak menjual pun, pergi tukar di bank pun boleh. Bagi orang lain simpan. Orang tu mestilah orang yang kita percaya. Contoh macam anak-anak saya kalau nak simpan duit tu, dia bagi kat kita simpan duit. Dia bagi kat kita, bagi kat saya simpan duit, so kita simpan lah. Dulu masa dia tak pandai lagi, kita akan simpan dalam tabung haji. So sekarang dia simpan sendirilah. Okey, kesimpulan untuk pengurusan keuangan peribadi sememangnya mempengaruhi gaya hidup seseorang individu. Kalau dia tu ada pengurusan keuangan peribadi yang baik, so dia mempengaruhi cara hidup dia. Dia akan nampak smart, dia tak akan nampak serabut sebab dia ada pengurusan keuangan peribadi. Dia ada simpanan. Duit dia memang terkawal. Okay? Pelbagai kaedah boleh dilakukan agar keuangan peribadi anggota dapat diuruskan dengan sistematik dan tidak dibebani dengan hutang yang tidak mampu dilangsaikan. Maksudnya kalau kita dah ada bajet tu, kita dah buat belanjawan, kita dah tahu dah. Okey, lepas kita tolak gaji kita semua, okey, bersih di tangan yang kita boleh belanja. Contohlah tinggal 500. Jadi kita tahu dah 500 ini apa yang kita nak buat. Kalau kita tak tahu nak buat apa, kalau kita tak ada plan bulan tu, kita boleh ambil 500 ini simpan terus. Hutang akan menyebabkan seseorang individu itu dihina di siang hari dan gelisah di malam hari. Ini sabda Rasulullah nah. Betul, bila orang tu ada hutang, dia akan sentiasa gelisah. Malam-malam nak tidur pun duk fikir hutang lah, bila nak boleh bayar hutang, kan? Jadi jadilah seorang yang pandai menguruskan keuangan peribadi. Kita kena bijak mengurus keuangan peribadi. Tak kisahlah kita ni siapa pun. Kita usahawan ke, kita penjawat awam ke, kita suri rumah ke,
Kan? Kita remaja, kita pelajar ke, semua kena pandai, kena bijak. Memang pelajar dia tak ada pendapatan lagi. Dia cuma mengharap pendapatan pada keluarga dia, pada mak dia, pada ayah dia. So, itu adalah sumber pendapatan dia. Dia kena tahu. Tapi, sekarang ni ramai dah pelajar-pelajar yang pandai buat bisnes online. Kan? Sebab sekarang ni zaman internet semua zaman zaman apa gadget-gadget ni. So daripada duk tengok cerita, duk tengok gosip sana, penyanyi ni apa semua, lebih baiklah buat bisnes lah. Ni bisnes semua senang-senang je. Semua bisnes mudah. Kan? So tak payah yang mana yang tak kerti buat produk, tak payah buat produk. Jadilah dropship ataupun agent. Dah ni produk banyak lah. Okey, macam yang saya kata tadi, produk yang terbaik yang untuk makanan memasak. Okey. Okey, so habis untuk pengurusan keuangan peribadi. Kita akan sambung dengan pengurusan keuangan perniagaan pula. Okey. So sekarang kita masuk pengurusan keuangan perniagaan. Okey. Ini untuk usahawan dan juga bakal-bakal usahawan lah. Jadi bila kita ada perniagaan, sama ada perniagaan tu besar ke ataupun perniagaan tu kecil ke, contoh kita jual gula-gula, kita jual kerepek, pun kita kena ada pengurusan keuangan perniagaan. Kita kena ada sekurang-kurangnya buku tunai. Okey, nanti di lain bab kita akan sentuh bab buku tunai. Okey, sebab apa kita kena ada pengurusan keuangan perniagaan ni? Sebab untuk kita nak tengok rekod-rekod apa yang kita dah beli, apa yang kita dah bayar, apa yang kita dah buat. Okey, usahawan seharusnya membiasakan diri menyimpan rekod perniagaan yang lengkap walaupun perniagaan kita kecil. Walaupun perniagaan kita kecil, kita kena rekod duit masuk dan duit keluar. Okey, dengan menyimpan rekod perniagaan secara konsisten, kita dapat mengkaji untung rugi perniagaan dan memudahkan kita mengembangkan perniagaan di masa depan. Okey, contoh kita berniaga kecil-kecilan. Okey, sekarang kita buat goreng pisang contoh. Okey, so kita dah boleh buat, bila kita ada buku tunai, sebulan kita boleh detect dah sama ada perniagaan kita tu untung atau perugi. Dan kita boleh fikirlah juga sama ada kita nak mengembangkan perniagaan ataupun kita nak menambahkan produk. Contoh selama ni kita buat goreng pisang, goreng ubi. So kita boleh fikir, okey, kalau dah untung, apa kata kita tambah goreng keropok leko. Okey, lepas tu kita check balik, kita rasa macam kita boleh tambah produk. Okey, kita boleh tambah produk. Kita tambah produk lagi. Contoh kita buat ayam pula kat situ. Okey, kemudian kita rasa kita boleh buka lagi satu cawangan di daerah sebelah ke. Jadi kita boleh buka. Jadi kita baru kita boleh tahu kita ada perniagaan kita macam ni, kita dah ada untung rugi. Okey? Kita tahu perniagaan kita untung dan kita boleh buka perniagaan. Kita boleh kembangkan lagi perniagaan kita. Okey. Kenapa kita harus menyimpan? Kita yang berniaga kenapa harus menyimpan? Sebab senang nak tafsir keuntungan atau kerugian perniagaan kita. Daripada buku tunai yang kita buat tu, kita dah tahu dah untung ataupun rugi. Kita nak dapat mengetahui kekuatan perniagaan kita melalui kedudukan harta dan tanggungan. Kalau dalam perniagaan kita berniaga, hujung-hujung dah tolak apa semua, gaji orang kerja semua, tiba-tiba ada lagi yang sangkut. Kita tak boleh bayar dekat pembekal. Itu maksud dia perniagaan kita rugilah. Okey, kalau kata kita dapat bayar semua dan kita ada lagi duit lebihan, itu maksud dia perniagaan kita untung. Mengetahui jumlah hutang kepada pembekal. Kita tahu berapa lagi jumlah hutang kita kepada pembekal. Contoh kita jual goreng pisang, berapa kita ambil pisang dekat pembekal, kita boleh tahu. Oh, hutang kita dekat pembekal ni tak bayar lagi. Okey. Mengetahui jumlah yang dihutang oleh pelanggan. Contoh kita buat goreng pisang, ada sekolah ataupun ada pejabat yang order dan depa tak bayar lagi. Jadi kita boleh detect benda-benda tu kalau kita menyimpan dan ada urus niaga. Sebab tu kita kena buat buku tunai. Mengetahui kedudukan jumlah pinjaman. Kalau kata kita buat pinjaman, kita ambil pinjaman amanah ikhtiar. Jadi kita tahu berapa jumlah pinjaman kita, berapa kita dah bayar, berapa lagi yang kita belum bayar, yang kita kena bayar. Mengetahui jumlah kos atau perbelanjaan.
Kan, kita tahu berapa jumlah kos kita, berapa perbelanjaan kita. Memastikan keadaan ketunaian. Hak ni yang paling penting. Kita boleh tahu tunai kita, cash flow kita, duit kita di tangan tu berapa. Duit kita di tangan tu maksud dia sama ada di tangan ataupun di bank. Itu maksud dia ketunaian kita tu. Kita boleh tahu. Okey. Okey. 7 petua pengurusan keuangan untuk bisnes kecil. Okey, ni untuk bisnes kecil. Kalau bisnes besar ni tak apa dah sebab dia ada setiausaha untuk menguruskan. Dia ada orang yang jaga akaun dia. Ini untuk kita yang kita lah buat bisnes, kita lah nak kena buat produk, kita lah yang nak kena pergi hantar produk ni, kita semua kita. Okey, kalau syarikat besar-besar, CEO dia Chief Executive Officer. Tapi kita yang bisnes kecil-kecil ni, CEO adalah Chief Everything Officer. Maksud dia semua kita buat. Okey, buka satu akaun bank untuk syarikat. Jangan gabungkan akaun peribadi dan akaun syarikat. Macam saya kata tadi, walaupun jual benda yang sikit, walaupun kita cuma jadi dropship, kita jadi dropship mama sub saja, tapi kita buka akaun asing, baru kita boleh tahu bisnes kita ni untung banyak mana, berapa dah ada simpan di bank, dan duit yang ada tu untuk perniagaan itu memang untuk perniagaan. Lepas ni nak mula beli barang, nak buat modal, kita dah ada. Okey. Rekod setiap transaksi dan simpan setiap rekod dengan baik. Itu kena simpan. Rekod transaksi kena simpan dengan baik. Yang ni kita akan belajar di bab seterusnya. Kos belian. Kita kena tahu kos belian kita. Berapa kos belian kita? Untuk kita nak kira kos produk, kita kena tahu kos belian kita. Berapa kos belian kita untuk bahan mentah, berapa untuk sewa, berapa untuk bahan langsung, overhead, semua kita kena tahu. Okey, kos jualan. Kos jualan ni kos sale, berapa harga yang kita nak tahu. Okey, untuk kos jualan kita kena tahu apa strategi perletakan harga. Hak tu memang kita kena tahu. Okey. Kos-kos lain, kita kena tahu apa kos-kos lain. Kos overhead kita berapa. Okey, beri gaji pada diri sendiri. Kita kena bagi gaji kat diri sendiri. Sebab kita ni, walaupun perniagaan tu kita punya, tapi kita kena ambil gaji untuk diri kita. Sebab tu kita tak boleh belanja sewenang-wenangnya duit perniagaan. Sebab duit perniagaan untuk perniagaan. Kita ada gaji untuk kita. Okey, ambilan dan modal. Kita kena tahu ambilan tu apa, modal tu apa. Sebab kadang-kadang bila kita buat bisnes, macam contoh usahawan saya, dia buat bisnes, dia ada bengkel motosikal. Dia ada bengkel motosikal. Dia macam itulah. Dia tak ada buku tunai, semua duduk dalam kepala dia. Semua duduk dalam kepala dia. Okey. Kemudian dia kata, cikgu, duit banyak cikgu, duit banyak. Tapi bila hujung bulan, bila saya nak bayar gaji pekerja dengan pembekal, saya nak kena ambil duit lain. Duit banyak. Jadi dia tak buat, bila kita tak buat buku tunai, kita tak buat, kita tak simpan dokumen-dokumen yang kita dah beli apa semua kan, invoice semua tu kita tak tahulah. Jadi kita ingat semua pendapatan kita pada hari itu adalah pendapatan kita. Jadi bila isteri dia mai duit nak pergi beli ikan beras, dia pun cabut 100 bagi. Lepas tu anak dia mai abah nak duit pergi sekolah, nak bayar duit tuition lah, duit apa semua, dia pun tarik duit 50 bagi. Sebenarnya apa yang dia tarik untuk isteri dan anak dia itu adalah bukan urusan perniagaan. Itu adalah ambilan dia. Ambilan dia katalah ambilan dia dah 150. Okey. So bila hujung bulan, masa dia dapat gaji, syarikat bayar gaji, perniagaan bayar gaji dekat dia, katalah gaji dia 2,000. So dia ambil gaji dia 2,000, dia kena tolak siap-siap dah 150 yang dia ambil tadi. Yang dia ambil bagi kat isteri dia, yang dia ambil bagi kat anak dia. Dia kena tolak. Itu adalah ambilan dia. Itu bukan urusan perniagaan dia. Macam tu lah juga. Katalah contoh, saya jual tudung. Contoh saya jual tudung, saya ambil tudung tu di Perak. Di Perak, saya ambil tudung tu di Perak. Okey. Pada hari saya nak pergi ambil tudung tu, saya pergi dengan suami saya. Okey. Dia bawa kereta. Sepanjang jalan, tiba-tiba masa hari kami nak pergi tu kebetulan ada kenduri. Ada kenduri kahwin rumah saudara dia. Okey. So kami pun dalam perjalanan nak pergi ke tempat tu, kami singgah di Ipoh makan kenduri. Lepas kami makan kenduri, kami terus perjalanan pergi ke kedai tu ambil stok. So
siapa yang akan bayar petrol? Siapa yang akan bayar duit petrol? Nak pi ambil barang, sambil-sambil tu singgah makan kenduri. Okey. Jadi bayaran petrol, perniagaan yang tanggung. Sebab kita nak pi ambil barang. Kita singgah makan kenduri sebelum sampai tempat perniagaan. Jadi, perniagaan bayar lah. Bukan kita nak pi makan kenduri, kita nak pi ambil barang, kebetulan kenduri pada hari tu. Okey. Atau lagi satu, katalah saya nak pi ambil barang. Okey, tadi pi singgah makan kenduri, pi ambil barang, balik tu sebelum sampai rumah lapar makan. So saya makan dengan suami saya. Adakah saya makan, perniagaan bayar, suami saya makan, dia bayar sendiri? Tak. Yang tu pun makan tu bawah perniagaan yang bayar. Tapi kita kena ambil bil, ambil invoice. Ambil bil dekat kedai makan tu, ambil balik claim dekat perniagaan. Kita kena tahu ambilan tu lagu mana. Kalau ambilan tu untuk perniagaan, contoh saya nak ambil saya nak pergi beli baju sekolah anak saya, contoh lah. Okey, baju sekolah, tiba-tiba pergi dekat supermarket tu, pergi dekat Maidin, tengok minyak. Kata saya jual goreng pisang, saya tengok minyak, depa kata okey, hari ni boleh beli banyak, depa jual murah. Jadi saya pun nak ambil kesempatan beli minyak. Jadi saya tak bawa pun duit perniagaan, saya beli dulu guna duit saya, balik kita claim dekat perniagaan. Bagi resip dekat perniagaan. Itu baru betul. Okey, itu. Okey, lagi satu, insurans. Contoh, saya bayar insurans untuk diri saya. Saya ambil insurans untuk saya, ambil untuk suami saya dan anak-anak. Okey, untuk saya perniagaan tanggung. Tapi untuk suami dan anak-anak saya kena bayar sendiri. Sebab itulah kebanyakannya saya cadang dekat usahawan-usahawan saya yang lelaki yang berniaga, macam mana dia nak halalkan dia punya insurans, isteri dia punya insurans dibayar oleh perniagaan. Dia macam mana dia nak buat? Boleh jadikan isteri anda itu pekerja anda. Contoh, okey, dah nak juga, jadilah kerani akaun. Bagi dia semua resit-resit, semua bagi dia rekod. Jadi bila dia kerja dalam tu, bolehlah dia kononnya sebagai rakan kongsi kita ke apa ke, bolehlah dia punya ni pun ditanggung oleh perniagaan. Okey. Kemudian petty cash. Petty cash ni memang kena jaga duit cash di tangan. Okey. Okey. Konsep perasingan antara perniagaan dan diri pemilik. Sebab perniagaan dan pemilik walaupun yang sama, tapi sebenarnya dia adalah entiti yang berasingan. Pengusaha mestilah menyedari hakikat bahawa syarikat perniagaannya adalah sebuah kewujudan entiti yang lain dan berasingan. Maksud dia, perniagaan dengan diri kita adalah entiti yang berasingan. Walaupun perniagaan tu nama kita. Macam contoh saya, perniagaan saya contoh nama Raha Trading and Services Enterprise, katalah kan. Nama saya, owner dia pun, di situ pun nama pemilik nama saya. Tapi dia adalah entiti berasingan dengan diri kita. Okey, sebab itulah kita punya perbelanjaan kita tak boleh campur. Perbelanjaan untuk diri sendiri tidak boleh dicampurkan dengan perbelanjaan perniagaan. Okey, kita nak pergi makan angin. Contohlah ni dah lepas Covid, kita nak pergi berkelah. Kita nak pergi Bukit Merah Lake Town Resort. So kita pergi dengan family kita. Kita tak boleh guna duit syarikat. Kita tak boleh guna petrol pakai duit syarikat, makan pakai duit syarikat, tak boleh. Kita kena pakai duit gaji kita. Okey. Dengan menyimpan akaun yang betul, perasingan ini dapat dipastikan lah. Jadi betul lah, bila kita buka akaun asing, kita boleh tahu. Okey, dengan demikian apa-apa wang daripada perniagaan tidak boleh dipergunakan sesuka hati untuk perniagaan peribadi. Kegunaan peribadi. Kerana wang itu adalah untuk menampung perbelanjaan perniagaan. Katalah kita dapat projek baru ke kan, kita nak memerlukan modal, jadi kita boleh guna wang perniagaan kita tu. Okey, macam ni. Tips menjaga kesihatan keuangan perniagaan. Maksud dia, duit niaga sebelah kanan, duit peribadi sebelah kiri. Kita tak boleh campur. Macam ni. Barulah kita sihat. Perniagaan kita sihat. Aliran wang dalam bisnes. Kita kena tahu lah. Saving account dengan company current account. Saving account ni hak kita punya current account sendirilah.
kita punya akaun sendirilah, akaun yang kita simpan duit gaji ke duit apa kan. Bagi gaji tetap setiap bulan untuk diri sendiri. Jadi kita kena bagi duit gaji untuk diri kita sendiri. Kalau guna duit untuk company atau perbelanjaan, boleh claim. Macam saya kata tadi, katalah saya jual goreng pisang, saya pi kedai, saya pi supermarket ke, saya tengok ada borong minyak ke tepung ke kan. Jadi saya beli. Saya pakai duit saya dulu, kemudian saya claim dekat perniagaan. Okey. Asingkan duit untuk simpanan. Contoh masuk ASB, tabung haji, beli mahal ni, kita kena asing terus lah. Okey. Company current account. Kegunaan untuk rolling duit modal. Nampak? Company current account ni kita guna untuk rolling duit. Okey, macam saya, student saya, semua saya wajib buka account. Buka current account. Macam kami di dulu-dulu ni di College Community Sip, depan college ada bank rakyat, so kita kautim dengan pengurusan bank rakyat semua, dia kata okey untuk buka account memada dah dengan RM250 saja. So kita student-student masa dia masuk semester 3, dia kena buka account untuk dia mulakan perniagaan. Okey. Beli barang company seperti kain. Ni contohlah kalau kita buka kedai jet, barang company seperti kain lah. Kalau kita jual goreng pisang, beli barang untuk company itu, kita beli itulah pisang lah apa semua kan. Bayar bil, utility, sewa, gaji staff melalui current account. Resit kena simpan, compile dan filing. Semua resit berkaitan perniagaan mesti kena simpan, compile dan filing. Okey, nanti kita akan belajar dalam bab pengurusan keuangan. Jangan kabur mata bila tengok duit banyak dalam akaun company. Memang duit kita punya, company itu kita punya, tapi untuk perniagaan. Okey, untuk perniagaan. Okey, berikan gaji kepada diri sendiri. Antara masalah keusahawanan, antara masalah usahawan secara kecilan ni adalah tidak memberikan gaji yang khusus kepada diri sendiri. Contoh, kita jual pelajar sekolah dah bawa kerepek pergi jual di asrama. Okey, katalah pendapatan dia kecil saja. Jadi dia hanya mampu bayar gaji dia sebulan RM50. Ya, bayar gaji RM50. Jangan ambil duit syarikat, asingkan. Itu gaji kita yang layak untuk bulan tu RM50. So RM50 saja gaji kita. Semua keuntungan adalah gaji mereka. Ini adalah satu kesilapan yang sering dilakukan oleh usahawan. Jadi selalunya usahawan ni bila dia dah jual, duit masuk dalam poket semua, dia kata duit dia. Semua tu duit gaji dia. Bukan. Tak boleh. Sebab banyak cas-cas yang tersembunyi di sebalik tu. Kadang-kadang duit top up. Kan? Kita tak kira. Sebenarnya itu adalah kos-kos yang kita nak kena tanggung. Ingat, anda juga merupakan sebahagian dari bisnes dan anda perlu untuk membayar gaji untuk diri sendiri walaupun sedikit. Macam tadi saya kata, kalau jual krepek yang bawa pergi asrama ataupun gula-gula pergi jual ke asrama, Maggi ke pergi jual ke asrama kan. Jadi bila kita dah tolak semua kos-kos tu, jadi kita tahu okey, berapa sebenarnya yang kita mampu untuk bayar gaji kita. Itu adalah gaji kita. Jadi kita memang kena bayar lah. Okey. Kalau kata bulan tu pendapatan kita banyak sikit, so kita dapatlah bayar lebih sikit lah. Tapi kena simpan modal. Okey, nanti dalam bab lagi kita tengok berapa yang sepatutnya perniagaan kena simpan. Okey, berjimat. Walaupun anda pemilik kepada bisnes tersebut, tidak semestinya gaji yang ada dapat tinggi. Walaupun kita adalah pemilik bisnes tu, tapi kita macam katalah pendapatan kita RM5,000, RM4,000 kita punya. Tak boleh macam tu. Kita kena ada portion yang untuk gaji kita. Okey? Tidak perlu untuk sedut semua keuntungan bisnes. Nampak? Kita tak boleh sedut semua keuntungan bisnes. Di dalam fasa permulaan, mungkin anda boleh kurangkan lagi kadar gaji untuk diri sendiri dan lebihkan untuk pelaburan perkembangan bisnes itu sendiri. Maksud dia, pada awal-awal permulaan perniagaan, kita kena kurangkanlah. Tak apa, kita kurang sikit gaji kita pun tak apa untuk pelaburan bisnes. Okey? Penjimatan yang dibuat hari ini akan menyelamatkan bisnes kita pada masa depan. Kan? Kita tidak tahu apa yang akan berlaku dalam bisnes dalam masa bertahun ke hadapan. Maksudnya kita tak tahu lah, macam baru-baru ni yang kita COVID itu kan. Semua orang tak tahu apa yang akan berlaku lagi. Macam contoh, macam suami saya, dia jalankan bisnes kantin
kantin sekolah, kantin politeknik kan. Jadi bila 28 hari bulan tu, bila kerajaan dah umum akan PKP, jadi apa yang berlaku pada kita? Bayang tengok. Bila masa tu kena tutup, bayang tengoklah kantin poli ada 2-3 kantin kan. Jadi bayang tengok stok terlalu banyak. Ikan, ayam, daging, tu benda-benda sausage lah, apa ni, nugget lah kan. Milo, kopi apa semua terlalu banyak, beras terlalu banyak. Sebab kita simpan stok lah kan. Dah budak poli pun beribu. Jadi apa yang berlaku? Memang waktu tu memang tak tahulah, kami pun hampir 3 bulan jugalah duk macam terfikir juga. Memang stok bertapuk. Jadi selama beberapa bulan kami duk makan stok kantin tu lah. Bayang tengok. Itu sebab itulah kita kena berjimat. Memang kena berjimat sebab kita tak tahu benda apa yang akan berlaku. Okey, macam sekarang kita dah boleh berniaga balik. Kita dah boleh berniaga. Tapi kita masih dalam berhati-hatilah. Kita tak berani nak ambil stok banyak macam dulu. Macam dulu, satu kantin memang ambil sebulan terus. Macam beras, macam telur, dia akan main 2 minggu sekali. Kebetulan pula hari tu baru ambil stok telur. Bayang tengok. Jadi kita tak boleh dah lah ni. Kita tak boleh kata benda tu akan berlaku. Benda ni akan berlaku tak. Semuanya kita kena duduk dalam keadaan yang berhati-hati. Okey. Kena belajar asas perakaunan. Kita kena belajar. Perakaunan adalah satu proses merekod, mengkelas dan mentafsir urus niaga perniagaan dengan nilai wang melalui cara yang ringkas dan sistematik. Maksud dia kita kena belajar asas perakaunan. Kalau once kita dah jadi usahawan, memang kita kena tahu. Okey. Simpan kira adalah cara merekod urus niaga perniagaan dan dengan tepat dan sistematik. Simpan kira lah ni. Maksud dia kita kena ada buku tunai. Okey. Ini antara kelemahan usahawan adalah mereka tidak mengetahui tentang asas-asas ini dan merasakan ianya tidak penting dan malas untuk amal. Memanglah yang ni. Saya tak kata siapa-siapa, tapi ramai. Saya dah 5 tahun di KKSP, di Kolej Komuniti Sungai Petani, 10 tahun di Kolej Komuniti Bandar Darul Aman, hampir 5 tahun di Kolej Komuniti SIK. Jadi selama hampir 20 tahun saya dengan Kolej Komuniti, memang majoriti usahawan-usahawan saya yang mana yang baru bermula memang tak ada buku tunai. Dan sebab dia punya alasan malas nak buat. Tak ada masa lah nak buat. Memang tak ada masa lah. Sebab kita yang buat semua kan. Jadi, bila tak ada masa nak buat, kita tak buat. Kita just letak dalam kepala saja. Sebenarnya kita ni tak boleh ingat. Kita tak akan ingat. Hari ni kita buat 2 hari, lepas tu kita dah lupa dah. So, macam mana kita nak tahu? Kadang-kadang, meniaga hari ni barang semua habis. Tapi duit tak ada. Jadi sebab tu lah bila kita tak ada rekod keuangan, macam ni lah masalah dia. Okey. Faedah yang bisnes kecilan dapat jika mengamalkan asas-asas ini adalah usahawan akan mampu untuk menyusun rekod keuangan, mengetahui kedudukan keuangan, dapat mengawal hutang, memudahkan proses perancangan dan banyak lagi. Maksud dia kalau kita ada, kita dah boleh plan macam-macam. Okey, kalau dulu katalah kita beli stok, mungkin kalau kita berniaga pisang, mungkin kita kata pisang kita tak boleh ambil sebulan-sebulan kan. Jadi mungkin orang tu akan menghantar tiap-tiap hari. Tapi kalau tepung, minyak, kita dah boleh start merancang, membeli. Mungkin bila ada offer dekat mana-mana, kita akan borong banyak-banyak. Okey. Melabur untuk perkembangan bisnes. Maksud dia kita kena melabur untuk perkembangan bisnes. Okey, selain daripada membayar kepada diri sendiri, adalah penting untuk kita sediakan satu kumpulan wang untuk memastikan bisnes terus berkembang. Maksud dia kita kena standby satu peruntukan untuk kita perkembangan perniagaan kita. Contoh kita nampak, okey, perniagaan kita dah maju, jadi kita kena pakai, kita dah tak boleh dah mungkin guna kemah yang biasa-biasa. Mungkin kita kena tukar kemah, pakai kemah yang lebih menarik, lebih bila angin mai ke dia tak bergoyang sangat ke kan. Ataupun kita dah boleh tukar dah. Kalau jual ayam yang RM1 tu dulu guna kuali biasa je, mungkin kita boleh tukar pakai air fryer ke apa ke kan. Maksud dia kita boleh tukar lah guna alat-alat perniagaan yang sekarang ni, yang canggih. Maksud dia kita kena ada duit, kena simpan duit, sedikit duit untuk perkembangan bisnes kita. Ini akan memastikan bisnes anda terus maju dan bergerak ke hadapan dalam keuangan yang sihat. Okey, mungkinlah ni jual goreng pisang. Okey, kita dan juga staff kita semua pakai uniform. Pakai apron yang ada tulis nama syarikat kita.
Kan, jadi orang dah tahu dah, oh ni perniagaan Al-Huda ni, oh ni perniagaan catering Al-Huda ni, macam tu. Okey, apron, t-shirt, nampak yang bagi sama semua. Okey, di dalam bisnes antara yang penting adalah melihat di masa hadapan apa yang akan terjadi pada bisnes tersebut. Kita punya perancangan long term kita tu apa? Okey, dulu kita berniaga goreng pisang macam ni. 5 tahun akan datang takkan kita nak duduk macam ni saja. Mungkin kita nak kena cari kios ke, ataupun kita nak tambah produk ke, kita nak tambah cawangan ke. Itu jadi kita kena ada simpanan lah untuk perkembangan bisnes kita. Okey. Ni Edgar ni dia adalah seorang usahawan yang berjaya lah. Bisnes yang berjaya adalah bisnes yang berkembang secara berkala, berinovasi dan bersedia untuk melabur pada masa depan. Dia tak semestinya bisnes tu hari ni macam ni, esok macam ni, dah. Dia tak payah. Kita kena ada satu jangka masa. Contoh sekarang ni kita buat goreng pisang, goreng ubi. Okey, kita jual benda tu saja. Okey, bila kita kata secara berkala ni, maksud dia kita akan buat secara benda tu kita tak, kadang setengah orang dia buat macam ni, hari ni ada duit dia tak berniaga, bila dia tak ada duit baru dia berniaga. Tak boleh macam tu. Kita kalau kita dah berani nak terjun ke dalam dunia keusahawanan ni, kita mesti istiqamah lah. Kita tak boleh lah kita buat kalau kata ada kematian tu nak buat macam mana kan. Tapi kalau saja-saja kita nak cuti tak boleh. Cuba tuan-tuan dan perempuan tengok bisnes sahabat kita bangsa Cina, tengok dia punya bisnes macam mana. Apa berlaku pun bisnes dia masih berjalan. Okey. Pekerja yang bekerja bersama anda juga akan merasa lebih selamat untuk bekerja dengan anda. Jadi bila kita contohnya kita beli baju kat dia, bagi dia pakai semua masa macam kita, semua apron macam kita, dia akan ada rasa belonging pada perniagaan tu. Dia akan sayang pada perniagaan tu. Okay? Yang paling penting, anda akan mencipta satu nilai yang baik untuk syarikat berbanding membelanjakan keuangan yang boleh dilaburkan kepada bisnes untuk tujuan peribadi. Contoh, bila kita ada perniagaan, setahun sekali, 2 tahun sekali, macam bisnes yang suami saya buat tu, okey, dia selalu bila raya dia akan bagi dekat staff dia beras pulut, okey, daging, daun palas. Jadi bila bagi macam tu, jadi staff dah tahu dah, bila nak raya tak ada beli dah macam tu, token mesti bagi dah. Lepas tu bagi duit raya kan. 2 tahun sekali bawa pi sewa bas, bawa pi duduk di satu-satu tempat, tak payah pergi jauh. Itu kami pergi Pantai Merdeka, duduk buat makan ramai-ramai apa semua kan, pergi pagi balik petang. Tu untuk mengeratkan. Jadi pekerja pun akan rasa lebih sayang, belonging pada perniagaan kita. Okey. Mulakan satu tabiat keuangan yang baik. Menyediakan peraturan keuangan untuk bisnes sendiri adalah satu langkah yang baiklah. Dengan menyediakan peraturan keuangan akan melindungi bisnes anda dari melabur untuk sesuatu yang tidak berfaedah untuk perkembangan bisnes. Mungkin kadang-kala anda akan merasa ianya perlu, tetapi sebenarnya ia tidak perlu. Ini selalunya lah usahawan kita ni. Kadang dia rasa okey buat macam ni bagus, tapi sebenarnya tak payah pun. Kan? Jadi untuk mengelakkan ini dari berlaku, sediakan satu peraturan keuangan bisnes. Apa dia peraturan keuangan bisnes tu? Okey. Sebagai contoh, sediakan peraturan sebelum membelanjakan duit bisnes ke suatu tempat perlu untuk mendapat persetujuan partner yang lain atau sediakan peratusan yang tertentu untuk sesuatu penambahbaikan sektor. Jadi baguslah. Macam ni juga perniagaan suami saya buat. Bila nak melabur, bila nak buat keluar satu-satu duit tu, memang kita akan duduk bincang. Walaupun kita suami isteri, tapi bila kita duduk dalam perbincangan perniagaan, kita bukan suami isteri, kita adalah partner. Waktu tu kita boleh kata, kalau kita tak setuju, kita boleh kata tak setuju. Okay? So memang kita kena macam tu. Sebab tu dalam perniagaan kadang-kadang walaupun dengan pekerja, kadang-kadang kita boleh minta pendapat pekerja. Kadang-kadang sebab dia melalui benda-benda tu tiap-tiap hari je, dia nampak lah, okey, tak payahlah beli yang ni, kena beli macam ni lah, kena beli dapur lagi besar lah, kena beli periuk lagi besar lah. Jadi dia lagi tahu sebab dia yang buat kerja. Okay? Ini tips Puan Ainun Muhammad ni adalah pakar lah pakar. Okey, tips mengembangkan bisnes kecil. Mulakan bisnes secara lean startup. Maksud dia lean startup ni apa? Maksud dia kita jangan beli banyak barang. Pakai mana yang ada. Gunakan apa yang ada dalam tangan sendiri. Okey, jangan buka bisnes yang modalnya lebih 2,000.
Okey. Contoh kalau kita nak buat, kita nak mulakan perniagaan, kita tak tahu nak berniaga apa. Kita pandai buat kerepek. Okey, kita guna benda yang ada di dalam rumah kita. Kita ada mesin mi yang kecil tu. Kita ada kuali. Itu dah memadai. Kita nak buat kek tapi kita tak ada oven. Tu dah kadang-kadang kita tak tahu. Sepatutnya kita kalau kita nak buat bisnes apa, kita kena tengok kecenderungan kita. Apa yang kita ada. Sebab itulah untuk memulakan perniagaan, kalau kita tak ada modal, kita boleh jadi dropship ataupun agent. Lepas tu kita himpun duit, baru kita mulakan perniagaan. Yang mana perniagaan tu kita pandai, kita ada kemahiran. Dan lagi satu, kita kena cinta perniagaan kita. Kalau kita tak cinta perniagaan kita, tak ke mana. Bila kita cinta perniagaan kita, ya, insya-Allah perniagaan tu akan berkembang. Belajar memusing-pusingkan modal RM2000 tu. Okey, daripada 2000 tu modal kita kena belajar pusing-pusing. Okey, belajar mengembangkan bisnes kecil dengan cara ikat perut. Maksud dia, inilah yang tadi saya kata tu, kita kena macam gaji kita kurangkan dulu ambil gaji kita sebab kita baru nak mula bisnes. Tangguhkan semua keinginan, keluarkan duit untuk keperluan saja. Kehendak tu kita tak tepi dulu. Okey, kalau kata nak jual tudung tadi kena pakai kancil, beli kancil je dulu. Jangan beli Myvi lagi. Sebab kita tak mampu. Kita beli apa yang kita mampu. Okey? Belajar mendapatkan kemudahan kredit daripada pembekal-pembekal. Ini selalunya orang buat. Tengok macam supermarket. Dia ambil produk. Sebab tu kita usahawan, saya selalu kata kat usahawan saya, tak payah duk kira nak pergi jual barang kat supermarket. Nak pergi macam mana nak masuk Tesco, macam mana nak masuk Giant. Sebab mereka akan ambil banyak. Ni mereka menggunakan pendekatan ni. Mereka akan ambil kemudahan kredit daripada pembekal. Mula-mula minta tempoh 14 hari kredit. Kemudian 30 hari kredit. Kemudian 45 hari kredit. Kemudian 60 hari kredit. Okey, 60 hari untuk depa kredit lah kan. Inilah cara bagaimana kita mengembangkan perniagaan, kita mengembangkan bisnes dengan menggunakan duit pembekal. Macam Giant apa semua, dia ambil kita punya produk. Ambil contoh Nanis, frozen food kan, curry puff frozen apa semua. Letak di dia punya supermarket tu, bukan hari ni habis, esok dia bayar tak. Dia ambil tempoh 60 hari, 2 bulan, kadang 3 bulan. Bukan ambil sikit-sikit, ambil bertan-tan, berlori-lori. Sebab tu lah kadang-kadang usahawan kecil-kecil ni memang tak mampu. Sebab produk kadang-kadang tempoh, dia kata tempoh 60 hari. 60 hari tu kita tengok produk kita dah habis. Dia akan order tambah. Tapi dah tempoh 60 hari tak sampai lagi, dia tak akan bayar lagi. Sebab itulah untuk masuk perniagaan dalam pasaraya memang memerlukan modal yang banyak. Okey. Jadi macam ni lah, macam suami saya pun dia berniaga kantin. Okey, dia ambil bahan, selalunya dia ambil macam beras lah apa semua. Dia akan ambil dan dia pun akan bayar 2 minggu sekali. Jadi dia menggunakan modal daripada pembekal selama 14 hari. Okey, dia berniaga 14 hari, lepas tu 14 hari dia order baru, pembekal hantar baru, dia bayar yang bil lama. Jadi kita kena macam tu lah. Tapi kena membina kepercayaan dululah dengan pembekal. Okey. Okey, nanti mungkin perempuan kata-kata saya, perempuan cakap pandai lah, puan tak berniaga. Tak, saya pun berniaga. Ini adalah produk-produk yang saya jual. Okey, ayam goreng, saya menjual rempah ayam goreng mamak dan rempah ayam bakar madu. Okey, yang ni masa COVID hari tu, saya duk train usahawan saya hampir 20 tahun. Dan yang mana yang start daripada zero sampai sekarang dah kaya dah semua kan. So saya kata tahun 2020 ni bila kita semua dah COVID, kena duduk di rumah. So saya nak train anak saya berniaga. So ini adalah produk anak saya. So Dek Mat ni adalah anak saya. So saya ajak dia adun, dia packaging dan dia ni adalah produk dia dan dia jual. Produk ni dah masuk Shopee. Jadi siapa yang duk teringin nak makan ayam macam ayam dekat kedai mamak tu, okey, boleh beli dia punya rempah ni dan adun saja. Satu bungkus RM7 untuk 1,5 hingga 2 ekor ayam. Macam tu jugalah ayam bakar madu yang macam ada dekat pasar malam tu. So guna tepung saja, gaul, perak, bakar. Okey. So sebab apa? Sebab saya nak tengok kalau saya boleh lahirkan usahawan di kalangan komuniti
Ni saya nak tengok sama ada saya berjaya tak lahirkan usahawan di kalangan anak saya. So baru hampir 2 tahun. Alhamdulillah, bolehlah. Okey. Sebab dia pun sama sambil-sambil berniaga, sambil-sambil belajar. Dia masih belajar lagi tak habis, jadi kita pun boleh terima lah dengan pendapatan dia macam tu kan. Okey. So sandwich ni dulu-dulu masa saya dekat Bandar Darul Aman, College Community Bandar Darul Aman, memang saya buat jual. Tapi bila saya dah berpindah ke SIG, saya memang tak boleh buat jual dah. Okey. So bisnes ni anak saya yang sulung ambil. So sekarang ni dia memang buat bisnes ni. Pagi-pagi kalau dia punya permintaan banyak, pukul 5 pagi dia kena bangun buat dah. 4 pagi, 4:30 pagi dia kena bangkit buat dah. Okey. Okey. Ini yang kat sebelah ni biskut. Okey, ni saya jadi ejen. Biskut ni adalah biskut premium. Harga dia memang RM34 sebab dia adalah sasaran dia punya target market untuk orang yang ada pendapatan. Okey. Yang sebelah ni Family Corner pun saya jadi ejen. Biskut dia semua sedap tapi harga biasa-biasa, 20 lebih. Okey, dia punya target market untuk orang biasa-biasa. So saya jual 2 kategori. Okey, ini pun produk saya juga. Ini adalah buku yang saya terbitkan pada tahun 2020. Tahun lepas waktu Covid, buku tunai untuk usahawan yang baru nak berniaga. Okey, ni buku ni. Ini tahun 2016 saya dan rakan-rakan saya buat buku RP, Rancangan Perniagaan Semudah ABC. Okey, kesimpulan dia, di dalam bisnes penting untuk merancang ke hadapan. Okey, kita bukan nak berniaga hari ni saja. Kita nak berniaga kalau boleh sampai bila-bila. Sepanjang perancangan akan terdapat banyak isu-isu baru yang muncul dan perlu ditangani dengan baik. Khususnya isu-isu keuangan bisnes yang mana ramai usahawan ambil mudah. Okey. Sebab bila kita jadi usahawan, banyak isu-isu baru. Dan setiap hari, tak ada orang yang bisnes smooth saja. Tak ada. Dia mesti akan ada angin yang bertiup. Dia mesti ada. Okey? Kalau kita berniaga makanan, kadang-kadang kita duk kata okey dah semua. Tiba-tiba dalam lau ada rambut. Dalam lau ada lalat. Itu adalah isu-isu. Okey? Itu isu-isu yang lain. Ni isu-isu kewangan adalah yang paling penting. Yang kita kena ambil, kita kena alert lah benda ni kan. Okey. Menurut Tina ni, dia pengasas kepada QuickBooks. Jika anda tidak melihat bisnes anda dalam 5 hingga 10 tahun ke hadapan, anda sudah ketinggalan jauh ke belakang di dalam persaingan. Kita kena tengok, kita kena ada kita punya perancangan masa depan. Okey. Ciptalah satu perancangan keuangan yang baik dan uruskan keuangan perniagaan dengan jujur. Maksud dia, kita kena uruslah dengan jujur. Okay, janganlah kita benda yang kita tak beli tapi kita beli, konon-kononnya kita beli dan kita buat bil tipu. Tu tak jujurlah pada perniagaan kita. Okey. So sekian, terima kasih. So untuk bab ni kita dah habis. Jadi kalau ada apa-apa persoalan nanti boleh tanya ataupun boleh WhatsApp kepada saya ikut nombor yang saya bagi tadi. Okey. Okey. Sekian, terima kasih.